Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni tak ada rawatan, Saya tak sihat lagi tapi dah makin okey lah. Saya saja buat live, ramai tanya-tanya kenapa tak live kan. Ni saya dah live dah. Okey. Waalaikumsalam. Berapa lama tak tengok live. Itulah, diduga pula bulan puasa ni dalam keadaan tak sihat. Tapi sekarang ni makin okey lah, alhamdulillah. First bulan Ramadan. Akhirnya first bulan Ramadan ni. Adalah, saya sebelum ni pun ada buat live juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pun berbaik demam lah. Ramai kan orang kena demam kan. Saya pun berbaik demam. Tapi suara lah hilang kan. Salah Ramadan. Bengkak muka semoga. Bengkak Aduh, bengkak pula. Cuaca, saya pun rasa cuaca juga kot. Okey, mana-mana yang dah masuk slot booking yang kita tunda kan, saya minta maaf sangat-sangat. Tapi macam mana pun tetap kita akan utamakan mana yang masuk slot booking tu, insyaAllah. Okey, insyaAllah lah minggu depan tengok macam mana. Saya rasa minggu depan okey kot. Musim panas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kalau ada apa-apa soalan yang tak berapa nak faham ke apa ke, ataupun berkenaan dengan produk ke, insyaAllah saya tolong jawabkan lebih jelas. Terima kasih banyak mana yang mendoakan tu semua. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Salam, kalau keturunan boleh tak buang? Tolong jelaskan. Boleh buang, apa tak boleh buang pula? Tapi keturunan ni perlu penyusunan. Faham tak? Kalau kamu dapat mimpi menyusukan bayi jatuh tempat tinggi apa semua, kamu pergi rawatan dulu. Kalau kata benda itu bukan kamu pemilik, kamu memang kena kumpulkan adik-beradik kamu. Mesti kena kumpulkan benda tu. Sebab kita nak tahu siapa pemilik sebenarnya. Kadang-kadang pemilik sebenar pemilik dia pun tak sangka yang dia tu adalah pemilik sebenar dia. Itu masalah tu. Okey. So perlu ada semua sekali yang terlibat dengan darah tu, perlu ada sekali untuk kita cari siapa pemilik sebenar dia. Baru mudah kita nak singkirkan benda tu. Sebab dia tak boleh dibunuh, dia kena ubah tempat. Sebab perjanjian, disebabkan perjanjian, dia tak boleh dibunuh, kita boleh ubah tempat je. Kita kena tukarkan satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey. Macam tu cara dia. Ustaz bagi tahu detail. Ustaz bagi mana hilang tadi? Ustaz bagi tahu detail tasbih dan gelang, apa pengisian, adakah pengisian sama? Pengisiannya sama je. Okey, tapi kalau tanya dengan saya, mana yang saya lebih galakkan? Tasbih. Okey, kalau Ustaz tanya dengan saya antara gelang dan tasbih, mana yang lebih digalakkan? Tasbih. Sebab saya sebenarnya daripada awal buat tasbih. Cumanya permintaan untuk gelang tu tinggi, kan? So saya pun buatlah, ramai yang minta buat, kita buat je lah. Tapi kalau tanya saya, kalau kata kamu punya jin jenis keluar masuk, ataupun kamu ni mudah sangat, terutama orang yang mempunyai saka keturunan, ambil tasbih. Okey, tasbih lagi better sebenarnya. Okey. Cuba kalau gelang tu kamu pakai, sesuatu benda nak serang kamu ke apa, kamu dapat merasa kalau ada serangan tu nak berlaku. Saya banyak beli produk Ustaz tapi liat dan berat nak guna. Nak guna je rasa malas, kena lawan lah sikit bagakak. Okey, yang mana dah ambil produk tu kena lawan sikit. Okey, kalau korang nak dapat dengan produk, ini masanya sampai 1 hari bulan 4 kot kita buat promo besar-besaran. Okey, lepas tu kita akan kembali pada harga yang asal. So mana-mana nak belikan untuk mak ayah ke, ahli keluarga ke apa ke, okey, insyaAllah kita akan time ni yang terbaik untuk korang beli. Sampai 3 April lah, Okey, 3 April kita dah tutup pusat rawatan. Kita buka balik 21 hari bulan tak silap saya. 2 minggu kot cuti raya. Okey, sebab dia orang ni minta raya cuti lama sikit. So kita tutup mungkin dah 2 minggu kot. Okey. Ustaz bila nak live berubat lagi? Minggu depan kot, insyaAllah minggu depan kita start buat live balik. Okey, minggu depan kita start buat live balik. Nak beli kat mana Ustaz? Sekejap lagi saya buka beg kuning, ataupun korang boleh pergi dekat affiliate saya. Affiliate saya ramai dalam ni. Jangan fikirkan pasal yang berjubah putih bercahaya datang kamu. Al-Fatihah tu semua manusia, semua umat Islam perlu membaca. Okey, ambil benda. Mana kata kamu jangan membaca Al-Fatihah tu disebabkan dia yang suruh. Kamu baca Al-Fatihah tu kerana Allah Ta'ala, itu saja. Okey, siapa dia saya tak tahu kan. Kalau kamu nak kata Nabi datang pun, saya pun tak boleh nak cakap Nabi datang. Okey,
Jadi lebih baik kita ambil benda ni lebih berhati-hati. Mimpi sekadar petunjuk. So sebaik-baiknya bacaan-bacaan yang kamu lakukan tu kerana Allah Ta'ala, bukan kerana jubah putih ni datang so kamu baca Al-Fatihah, jubah biru datang, bukan kerana mereka. Okey, sebab kadang-kadang ada permainan-permainan yang kita tak tahu dia orang ni punya penipuan-penipuan dia kan. Nak tanya Ustaz, surah An-Nas tu buka aura tu baca sekali je ke banyak kali? Boleh. Kalau kata kamu baca tu kalau surah An-Nas tolak tu, bila kamu buat benda tu tiba-tiba kamu rasa macam pening kepala, rasa tak sedap, selang 2-3 minit tu buat lagi. Umpama kita memecahkan kedudukan yang bermasalah tu. Okey, cuba je buat lagi, tak ada masalah lah. Ustaz nak beli produk direct, boleh ke tak boleh? Apa tak boleh pula? Tapi selepas asar sampai pagi lah. Okey, selepas asar sampai 2:30 pagi ada kat pusat rawatan. Okey, kalau saya tak ada ke apa, mamu ada, boleh datang je kat pusat rawatan. Ustaz, geng kekemat kena dakwa tapi tak mengaku salah. Gila nak mengaku salah. Siapa nak mengaku salah benda ni? Okey, satu orang yang buat salah ke apa, takkan dia nak mengaku salah. Tapi kita doakan undang-undang tu dapat dijalankan dengan lebih baik kan? Dia bukan soal kekemat dah sekali. Soalnya perpaduan antara umat Islam kan? Macam mana kita nak memperjuangkan nasib Islam, ekonomi Islam kan? Itu lebih baik kan? Macam saya tengok sekarang ni pun ada juga bergaduh. Yang ni, yang India cakap macam ni, yang ni cakap macam ni kan. So sebenarnya motif kita yang utama sebenarnya kita lebih baik kita memperkukuhkan ekonomi kita lebih baik. Okey, sebab manusia ni takkan kata dia tak betul, dia betul, dia mesti kata dia yang betul, tu biasalah. Okey, semua manusia pun macam tu. So kita kukuhkan ekonomi lah, itu yang paling penting lah. Okey, saya buat yang buka aura tu rasa pedih tengah-tengah, tu mana kata aura awak bermasalah ataupun awak mungkin terkena sihir yang melibatkan wajah, sekatan jodoh dan sebagainya. Okey, ataupun ada blocking yang berlaku dekat wajah awak supaya orang tak boleh rapat dengan awak, orang jadi benci tengok awak, suami jadi benci tengok awak, tiba-tiba suami jadi tak suka tengok awak, ataupun isteri tak suka tengok awak secara tiba-tiba benda tu berlaku. So itu antara kaedah untuk membuka sekatan wajah, dan kita banyak dapat feedback yang bagus. Okay? Cuba kita banyak dapat feedback yang bagus. Nak tak nak kamu kena usaha juga bang kakak. Kami perawat ni kami boleh bagi kaedah dan cara, tapi kalau kamu tak berusaha tak jadi apa juga kan. Kamu kena usaha lah, benda ni kamu kena usaha. Okey, pakar-pakar ekonomi boleh bagi macam-macam cara untuk bagi kita lebih maju dan berjaya dalam salah satu bidang. Tapi kalau kamu sekadar dengar tapi kamu tak bergerak dan tak berusaha, tak jadi apa lah. Sekadar dengar je lah kan. Macam saya bagi banyak kaedah daripada tengkuk, lubang angin dan sebagainya untuk mana-mana yang kena sihir dan pasangan dia, contoh pasangan tu yang suami tu kena dengar, dan bila jadi kat isteri ke apa, kamu boleh gunakan benda tu untuk selamatkan pasangan kamu kan. Tapi kalau macam contoh kamu rasa kamu bagus sangat, tak payahlah ni buat sendirilah kan, saya okey je. Bila kamu nak bercakap tentang gangguan sihir, dengar cakap perawat yang tahu dan memang dah ada pusat rawatan dan memang kita rawat. Okey, kalau kamu nak tanya pasal kedoktoran, kamu tengok doktor yang betul-betul dah ada hospital, dah memang kerja kat klinik dan memang dia ada apa? Dia ada kepakaran kat situ. Okey, jangan kau dengar cakap mak rempit ke, dengar cakap budak basikal ke, tak jadi apa. Okey, faham Bagus. Ustaz, gelang boleh tak bawa masuk tandas? Boleh. Benda tu bukan ada ayat Quran kat situ, dia ada gelombang saja. Kalau kata terlepas masuk, terlupa, tak ada masalah. Tapi kalau ingat, nak buka pun tak ada masalah. Boleh saja, tak ada masalah. Okey, cuma siapa-siapa yang mendapatkan rawatan kat sini, yang berjaya dapatkan rawatan kat sini, kalau boleh bawa gelang dan tasbih daripada persalawatan tu bawa. Masa kita baca tu nanti kita akan tambah lagi gelombang tu supaya lebih kuat dan lebih kuat. Okey, bawa sekali benda tu. Ustaz, tolong saya. Lah, kenapa pula kau? Kenapa? Anita kenapa? Aduh, kena tolong pula ni. Ustaz, jijik dekat suami kau. Dah kenapa pula jijik dekat suami kau? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa masalah kau tiba-tiba jijik lah kat suami dulu masa nak kahwin tu elok je, sekarang dah tua-tua pula dah jijik pula kau. Dah kenapa? Apa masalah kau tiba-tiba jijik? Mana tadi akak dah hilang dah. Dia tanya soalan, dia dah hilang. Ustaz, saya mimpi muntah darah. Dah muntah darah ke belum? Okey, kalau mimpi muntah darah tu takut dah tersalah makan, ada benda yang tak elok kamu dah makan. Ya, saya dah ajar dah macam mana baca sebelum makan.
Bukannya susah pun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah rezeki yang kau berikan kepada kami. Berkatilah rezeki yang kau berikan kepada kami. Okey, lepas tu kamu nak baca Bismillah 5 pun boleh, Bismillah 8 ke 10 ke, tak kisah. Okey, buat benda tu. Bila kau nak makan tu, kamu buat benda tu. Kalau kata benda tak elok nak masuk, tapi kena amal lah. Kan, janganlah kau buat sekali tiba-tiba nak jadi. Benda tu kena beramal. Bila beramal lah baru jadi. Okey? Faham Bagus. Bila nak buat air tawar, kalau saya rajin kan saya buat. Tapi saya punya tenaga kurang lagi ni. Kalau nak padu ni, tenaga nak kena solid, baru sedap. Nak buat air tawar, baru menggelupur je dalam badan kau. Kan? Baru menggelupur je dalam badan. Salam mimpi babi. Mimpi babi. Salam mimpi babi dan ular nak berkawan. Hantarkan dia orang. Kalau mimpi babi dengan ular nak berkawan, biarkan dia orang. Kan? Yang penting Melayu dengan Melayu tak berpecah. Kalau babi dengan ular nak berkawan, tu lantak. Itu urusan dia orang. Jangan kau pening-pening kepala. Biarkan dia orang. Hantarkan dia orang. Okey? Apa lagi Kalau mimpi orang nak bagi budak. Kalau mimpi orang nak mana ni? Mana pula hilang ni? Lama dah hilang pula soalannya. Ustaz, macam mana nak batalkan sihir yang dihantar melalui makanan? Kena banyak minum air ruqyah tak? Okey, itu salah satu yang terbaik. Kena banyak minum air ruqyah. Bukan kata air saya lah, siapa-siapa perawat-perawat lain pun boleh je. Okey, kena banyak minum air ruqyah supaya dia masuk dalam saluran darah. Yang kedua, kalau boleh gunakan kaedah kelapa bakar. Okey, kelapa bakar ni kalau ikut step yang betul, memang dia boleh hancurkan buruh dekat dalam badan. Okey. Kalau kita mimpi orang nak bagi budak kat kita, tu apa maksudnya? Itu saka tu kak, penyerahan saka. Okey, pergi dekat VTT saya, ambil bagaimana cara untuk menjarakkan diri dengan saka keturunan. Okey, aku awal tak terima lagi saka tu, tapi benda tu penyerahan. Okey, kemungkinan awak adalah waris yang seterusnya. Kan? Dia orang bukan nak bagi harta benda, bagilah harta benda kan. Okeylah juga bergaduh naik mahkamah ke apa pasal harta benda. Ini yang dia baginya saka. Dah lah tak nampak benda tu kan. Lepas tu kena paksa bagi makan pula, letak pula makanan kat pokok. Kan? Naya kat korang. Bagilah emas 2 kilo ke apa, sedap lah juga kan. Ini dia baginya saka, kita pun tak tahu. Majoriti orang lama memang ada lah benda ni. Okey, yang mana-mana buka tanah kan. Macam mana dia nak buka tanah, dia seorang-seorang kan. Tak ada orang kampung beramai-ramai nak buka tanah tu, pokok balak besar-besar tu. Daripada mana datang kekuatan mereka untuk membuka tanah dan sebagainya. Okey, zaman dulu-dulu kan mana ada apa ni? Mana ada TV kan, nak buat tarian dan sebagainya. So benda-benda ni mereka ambil zaman-zaman dahulu ni. Mereka mungkin terlepas pandang tentang benda ni bercanggah dengan agama kan. Zaman sekarang pun, kalau lambat-lambat ustaz dah bagi pencerahan pun, kau memang buat-buat tak faham kan. Bila orang cakap, jangan. Kau cakap orang dulu-dulu buat. Orang dulu-dulu buat, tak apalah. Yang Nabi Muhammad SAW tak buat, yang kau pergi buat. Buat apa? Okay, faham kena faham lah kat situ. Ini sikit-sikit orang dulu-dulu buat kan. Sikit-sikit 13 Mei. Sikit-sikit 13 Mei. 13 Mei tu pun kau tak ada masa tu. Aku pun tak ada masa tu. Kau tak tahu huru-hara kan. Kalau jadi sikit je 13 Mei. Kalau tanya dengan ni, kau tahu tak 13 Mei tu macam mana? Kau tak tahu pun. Kan? Orang elok-elok tak nak bagi huru-hara, kau bagi. Nak bagi huru-hara macam kuat sangat. Yang buat VTT 13 Mei pun, kalau aku suruh ke depan je lagi, kau cabut lari kan. Kau tak ada ke depan pun. Kau pandai buat VTT je, setan kan. Bukan kita tak menghormati zaman tu, tapi jangan bagi menghuru-harakan keadaan. Macam kuat sangat je yang cakap pun. Lepas tu masuklah budak-budak yang komen-komen. Kami daripada seberang perai, siap sedia. Kau cakap je kan. Kau cakap je. Aku biasa dah jumpa orang kaki bercakap ni. Ustaz, ya, saya kat sini tengah tengok ni soalan-soalan menarik ni. Apa ni? Mimpi ular sawa banyak sangat dekat rumah. Apa maksudnya? Cuba beli garam pagar ke, ataupun kalau ada air tawar saya tu, cuba pagarkan rumah tu dulu. Okey? Tu petunjuk mungkin rumah awak ada yang tak kena ke. Wallahu a'lam kan. Mungkin petunjuk tu ke arah situ. Kalau mimpi ulang-ulang yang sama asyik kena suruh makan kenduri je ustaz. Kenapa? Pertama sekali awak dah kahwin ke belum? Kalau awak belum kahwin, makna kata mimpi kenduri selalu tu dia suruh awak kahwin lah tu. Okey? Yang kedua, kalau mimpi kenduri berulang-ulang ni, makna kata ada penjamuan yang mungkin keturunan awak sudah lupakan, dan mungkin dia suruh kamu melakukan jamuan tersebut. So kalau kata kamu dapat mimpi jamuan-jamuan macam tu, kamu kena perhatikan. Ingat balik betul-betul mimpi tu. Masa jamu tu apa benda?
Dia jamu apa? Pulut kuning ke, ayam golek ke. Kamu kena ingat benda tu bila kamu dapat rawatan, kamu kena bagi tahu dengan perawat tersebut. Okey? Nanti mungkin ada macam-macam kaedah ada. Macam nak singkirkan saka ni, kadang-kadang kita kena buat jamuan tu supaya benda tu datang. Kan? Ada macam-macam kaedah. Pasal tu benda yang kamu mimpi tu kamu kena maklum dekat perawat tersebut. Tapi kalau kamu belum kahwin, mungkin menyebabkan, yelah, mimpi macam tu dia suruh kamu kahwin lah kot. Okey, soalan yang seterusnya. Alhamdulillah. Tiba-tiba Alhamdulillah ni. Makan belum lagi dah Alhamdulillah ni. Ustaz, saya selalu mimpi tandas kotor. Dan tandas kotor, najis, tempat kotor, itu petanda sihir tu kan. Kalau kata kerap kali berlaku, kalau saya buat air tawar nanti akak cuba minum air tawar tu, cuba akak tengok lah. Kalau kata ada tindak balas tu, pergi dapatkan rawatan. Itu petanda kamu dah disihir. Tempat kotor, mimpi najis, dilempar najis, akak masuk toilet nampak banyak najis, itu semua petanda-petanda kemungkinan besar akak telah disihir kan. Nak tahu kita disihir ni bukan mudah kan. Jangan bagi aku banyak kali dah cakap, jangan bagi tukang tilik, bagi nama mak, semua benda boleh tahu. Sedangkan kehidupan dia tak tahu apa pun. Okey, bila saya cakap benda ni, dia bagi nama dengan nama mak ni sekadar berdoa je. Okey, macam contoh hot coffee binti sekian-sekian. Okey, saya mendoakan pada kamu atas nama kamu, tu tak ada masalah. Tapi bila kamu bagi nama dengan nama mak, kemudian dia pejam mata, dia tahu semua itu, dipanggil tukang tilik. Okey, kalau kata betul ada keilmuan itu perlu dia perlu terangkan. Keilmuan tu datangnya daripada mana? Sanadnya daripada mana? Siapa zaman Rasulullah, siapa yang pernah melakukan benda tu penting. Okey, kita khuatiri orang-orang macam ni mengamalkan ilmu-ilmu hitam dan sebagainya kan. Saya mampu bagi tahu, saya bukanlah terpaling perawat, tapi zaman saya kena sakit dulu, benda ni memang berlaku kan. Bagi nama lah sekali kita duk ikut, berubat dengan dia je sampai berhabis-habis duit dan sebagainya. Jangan main-main benda tu. Okay. Saya ada je, saya tengok dalam live saya ada 1.6k, mungkin dalam 500 orang ni yang kita dah bagi teguran. Kemudian saya ada masuk dalam live yang scan tilik-tilik nama ni. Saya ada nampak nama-nama yang ada dalam ni, dia duk bagi nama juga. Dia orang Melayu kita ni, dia seronok macam mana tau. Dia seronok dengan penceritaan. Dia tak seronok dengan penyelesaian tau. Dia seronok macam penceritaan. Okey, bagi nama tolong bagi gift Siapa tak bagi gift, saya tak ada scan lah. Okey, bagi nama, lepas tu dekat ujung tu kena ada right. Right tu moderator yang akan tentukan. Okey, dia dah bagi gift. Lepas tu bagi nama. Lepas tu bila orang tu tanya, saya pernah secara jujur, saya cuba psikologi saya masuk pakai fake account, kemudian saya bagi nama orang yang saya tak kenal. Okey, contoh nama Mamu binti Karisma Kapoor contoh. Saya bagi nama yang dia tak kenal, saya pun tak kenal. Kemudian saya bagi nama macam tu, tiba-tiba dia kata dia ada sihir pemisah ni. Okey, lepas tu bila saya tanya soalan tu balik, dia tak jawab dah. Jadi sebenarnya Melayu ni nak apa? Nak penceritaan semata-mata ke? Okey, saya bercakap macam ni sebab saya tak nak umat Islam kita masuk dalam konsep tilik tau. Sebab tilik ni 44 hari amalan kita ni tak diterima. Saya tak ada buat apa Ustaz, saya bagi nama je, tapi itu konsep tilik. Kamu dah masuk dalam satu kedudukan yang bermasalah kan. Tapi saya mampu, macam contoh kita mampu tegur lah. Selebihnya terpulang lah pada kamu. Saya nak cakap macam mana kan. Sebab Melayu tu, sebab kita ni momokkan daripada dulu-dulu lagi, daripada nama semua benda boleh tahu. Daripada nama semua benda boleh tahu. Bang, kakak, Al-Quran tu dah bagi tahu, dah tetap dah tu. Okay, amalan itu boleh mendatangkan syirik pada Allah Ta'ala. Jangan main-main, benda tu bahaya. Okay, boleh tak kita pergi doktor, bagi nama dengan nama mak, doktor tu dah tahu dah semua penyakit. Pasal apa? Bodoh ke apa doktor tu tak nak belajar ilmu macam tu? Pasal apa doktor tak pandai? Belajarlah ilmu tilik. Pejam mata, doktor pejam mata, oh dia ada sakit jantung berlubang, satu saluran jantung dah tersumbat. Kenapa dia tak belajar macam tu? Dia perlukan fakta bang kakak. Dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, kita perlukan fakta. Bila kita duduk dalam agama Islam pun, kita perlukan fakta. Kita tak nak auta tu, kita tak nak direka-reka, dan kita tak nak benda-benda yang macam agak-agak ataupun orang dulu-dulu cakap. Orang dulu-dulu ni kita pun tak tahu siapa yang cakap kan. Benda tu tak ada. Benda tu sekadar auta semata-mata. Okey, pasal tu sekadar tegur. Tapi bila kita tegur, ada yang cakap terpaling perawat lah, terpaling tu lah. Yang tegur ni, yang pertamanya dia bukan merawat pun. Yang keduanya, dia jadi macam iri hati bila orang menegur benda yang baik. Adakah benda yang baik kita tegur tu dapat marketing pada diri saya? Saya dah cakap dah, saya tak ada perawatan pun, saya ada perniagaan lain. Saya okey je. Ya, tak ada masalah pun. Tapi bila kita tegur untuk saudara Islam, untuk kebaikan. Mungkin satu masa nanti saya dah meninggal dunia, saya dah mati, mungkin teguran saya tu jadi dalam minda.
Tilik nasib macam tilik nama ni macam tilik nasib contohnya kan. Jadi tak boleh ni bercanggah dengan agama. Kalau kata benda tu tak bercanggah dengan agama, tolong buktikan daripada surah mana ataupun daripada jabatan mana yang mengatakan benda itu tak bercanggah kan. Dia bukan main-main. Tapi kalau bagi nama dengan nama mak, sekadar mendoakan dalam air, tak ada masalah. Macam saya merawat, saya tak pernah minta nama pesakit. Okey, saya faham dan saya tahu. Walaupun saya tak minta nama dia pun, Allah Ta'ala tahu sebab kita minta. Ya Allah, ya Tuhanku, ada satu wanita di depan ni, ya Allah, memohon pertolonganmu, ya Allah. Takkan Allah Ta'ala kata minta nama, apa nombor IC dia, beranak kat hospital mana, pukul berapa dia beranak. Takkan Allah Ta'ala nak minta tu semua. Allah Ta'ala yang jadikan kita semua kot. Itu kaedah saya. Tapi ada setengah orang dia ambil nama-nama mak untuk mendoakan dalam air dan sebagainya pun tak ada masalah. Okey. Kemudian kaedah-kaedah kelakar yang saya cuba kongsikan, solat hajat contohnya. Solat hajat ni, adakah perawat tersebut akan membuat solat hajat? Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi kalau dicas kamu solat hajat sampai RM500, lebih baik kamu yang buat solat hajat sendiri. Apa masalahnya? Apa yang susah kamu nak buat solat hajat sendiri? 2 rakaat je kot. Dan dalam situasi yang sama, kamu yang kena sihir, bukan perawat tu kena sihir. Kenapa kamu mesti gunakan perawat tu untuk buat solat hajat? Apa kamu tak cukup ke? Tak boleh tak belajar solat ke macam mana ke? 2 rakaat bukannya satu benda yang susah bagi saya. So kamu lebih baik kena buat. Sebab ada yang PM saya, Ustaz, boleh ke Ustaz kita bagi RM500 dekat satu perawat ni, kemudian dia buat solat hajat. Saya tanya dengan akak tu, Kak, saya nak bagi perawat tu 1 juta, mana-mana solat saya yang tertinggal saya nak suruh dia kodokkan sekali. Boleh ke tak boleh? Kalau boleh saya bagi dia 1 juta. Ibaratnya macam tu. Boleh ke tak boleh? Tak boleh kan? Kamu yang kena buat benda tu sendiri. Bila kamu diuji, Allah Ta'ala tu suruh kamu dekatkan diri dengan dia, dan kamu suruh perawat tu buat, nak buat apa? Kecuali lah kamu ni sakit, dah terbaring, dah tak boleh nak bangun, mungkin tak boleh nak solat. Yang kamu perlu suruh buat solat hajat tu siapa? Perawat ataupun darah daging kamu sendiri? Darah daging kamu sendiri lah kena buat. Kan? Lebih afdal, lebih baik darah daging kamu yang buat kan? Okey? Pasal tu macam keduri tahlil. Kalau panggil ustaz-ustaz datang buat keduri tahlil, anak-anak dia risau ke, ustaz-ustaz bangun belah je. Tak payah kau tunggu keduri tahlil tu, biar mayat tu bangun balik. Kan? Sebab apa? Yang patut duduk dalam keduri tahlil ke ataupun mendoakan keluarga dia, tak ada keluarga dia sendiri. Kan? Tapi tak ada, anak-anak semua duduk luar isap rokok, panggil kawan-kawan apa semua. Kan? Lepas tu dia harapkan orang lain yang mendoakan. Orang lain tu tunggu nak makan je. Ataupun orang Melayu kita suka macam tunjuk muka, yang penting aku datang, nanti keluarga aku mati, nanti kau pula datang. Kan? Tapi pada hakikatnya doa tu tadi daripada anak-anak yang soleh, kan, daripada anak-anak yang solehah, kan, benda tu tak ada orang nak terapkan. Patutnya mak dia, kalau bapak dia mati, mak dia ambil penyapu, libaskan anak dia. Kan, tak guna punya anak, bapak kau mati, kau isap rokok kat luar, kau harap gaji-gaji kan pula tolong doa kan. Itu betul. Ini hakikat sebenar apa kakak? Kan? Panggil orang kampung ramai-ramai, buat tahlil untuk bapak. Panggil untuk tahlil untuk bapak. Dia duduk kat luar, duduk atas motor, sembang. Macam mana besok kita nak berapa kilometer ni, bapak aku dah mati ni, tinggal banyak harta kan. Adalah aku selitkan sikit kat bawah bantal kan. Aku tahu bapak aku letak duit kat mana. Kan? Itu yang dipikirkan. Bukan dia nak duduk dalam tahlil tu doakan sekali. Benda yang saya cakap ni kak, memang berlaku, bukan tak berlaku kan. Situasi tu memang berlaku. Kan? Kenyataan kan. Nampak pun kenyataan. Okey. Buat sendiri lebih baik lah kan. Kalau melibatkan solat ni, Allah Ta'ala uji kita dengan sihir ni, dia suruh kita yang dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Ya, kita tu yang kena dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Boleh tak suruh orang lain? Boleh. Cuma kalau kamu dah sakit, dah tak larat nak buat tu, mungkin lah. Ataupun jin tu 24 jam keluar masuk, memang tak boleh nak solat sangat kan. Mungkin boleh. Tapi janganlah sampai kau letak RM500. Kau buat solat hajat tu untuk 13 tahun ke apa kan. Tu dah merapu dah nama dia. Okay. Tapi kalau kau kaya sangat nak bersedekah, nak bagi RM500 tu, kau boleh pasal lah. Apa tanda-tanda seseorang itu akan mewarisi saka? Biasanya dia akan dapat banyak petunjuk-petunjuk di mana sesuatu benda tak berlaku, dia dapat tahu dulu. Kemudian hijab dia seolah-olah terbuka. Dia sekali imba dia akan nampak pocong, dia nampak langsui. Tapi sebenarnya benda yang dia nampak tu adalah keturunan dia sendiri. Dia bukan nampak orang lain punya barang, dia nampak dia punya barang sendiri. Tapi cuma benda tu bertukar-tukar ataupun berubah-ubah menjadi benda lain. Ada setengah orang yang saka-saka terbuka, ni mata batin dia terbuka, dia boleh nampak jin pada orang lain. Sebenarnya yang dia nampak jin pada orang lain tu memberikan hint, mana kata benda yang ada pada dia ni boleh menumpang dalam badan orang tu. Mungkin orang tu pun ada saka keturunan. Dia bagi dekat bawah hang ni ada ni lah, nampak macam ada nenek tua lah. Sebenarnya dia kena faham hint tu dibagi, mana kata untuk diri dia ataupun dia dah memahami tentang saka, dia boleh letakkan saka dia tu menumpang dalam badan orang tu. Pasal tu orang-orang yang biasa suka menilik ataupun
konon-konon mata-mata terbuka, nampak benda dalam badan ni, kau kena berhati-hati, takut dia tumpangkan benda yang dia ada tu dekat dalam badan yang dia tengok tu tadi. Okey. Lepas tu dia kerap kali dapat mimpi menyusukan bayi. Ini pun salah satu tanda di mana kemungkinan besar kamu adalah pemilik saka yang seterusnya. Tapi saya ada je merawat kes saka di mana orang lain yang mimpi orang lain yang mimpi menyusukan bayi, tapi orang yang menafikan pasal saka dia yang tak sedar. Okey, dan rupa-rupanya dia adalah pemilik saka. Cuma dalam ahli keluarga, kalau dah ada petunjuk-petunjuk macam ni, korang kena berunding elok-elok dan cuba berkumpul untuk dapatkan rawatan. Itu yang sebaik-baiknya lah. Okey, itu yang sebaik-baiknya. Adakah menyusukan bayi ni confirm dia kena saka? Tak juga. Ada yang menyusukan bayi ni terpalit dengan sihir pun ada. Kan? Ada orang yang kena sihir, dalam masa dia kena sihir, saka pun ada juga. Okey, cuma yang saya boleh confirmkan, yang biasa sangat berlaku lah daripada pengalaman, orang yang ada saka keturunan lah orang yang paling mudah disihir, dan orang yang ada saka keturunan lah benda-benda daripada luar mudah nak duduk dalam badan dia. Pasal tu bila kamu pergi rawatan, kejap ustaz cakap ada saka, kejap cakap ada orang sihir, kejap cakap ada benda tumpang dan sebagainya. Sebab biasanya kes-kes macam ni dia melibatkan kamu sendiri ada saka keturunan yang laluan dekat badan kamu sudah terbuka luas. Okay? So berhati-hatilah. Betul ustaz. Yang mana dah alami, mungkin apa yang saya cakap ni dia akan faham. Dia kalau tak alami dia takkan faham benda tu. Kan? Dia dah alami baru dia faham. Okey, saka tak bertuan ustaz. Siapa lah saka tak bertuan? Saka semua mesti bertuan. Dia sedang mencari tuan. Okey, saka tu dia pengaliran darah kamu. Darah kamu, moyang-moyang kamu dulu dia dah turun. Dia kena sampai peringkat yang ke-7 baru dia terbatal. Kamu sendiri pun tak tahu kamu ni adalah kedudukan yang ke-berapa, ke-6 ke, ke-5 ke, ke-4, kamu tak tahu. Dan benda ni pun bukan mudah nak tahu benda tu. Okey. Cara nak putuskan macam mana, kena panggil semua adik-beradik berkumpul, baru kita trace siapa pemilik dia. Lepas tu kita cuba komunikasi baik dengan dia untuk dilepaskan, dan kita kena bagi tempat yang lebih sesuai dengan dia. Okey, soalan yang seterusnya. Saya mimpi bola api empas kat muka. Cuba buat Qul A'udzu Birabbin Nas yang saya ajar tu. Untuk bersihkan balik aura muka kamu tu, cuba pakai yang ayat saya bagi tu. Okey. Ustaz, susah nak tidur, delete TikTok. Okey, ni nasihat saya, siapa-siapa yang susah nak tidur, first kali kau kena delete TikTok. Sebab aku pun tak tidur juga malam. Bukan kata kau. Dengan aku pun tak tidur. TikTok ni pasal nak selesaikan masalah negara, nak selesaikan masalah orang bergaduh, nak selesaikan masalah setan masuk dalam badan. Kan? Okey, delete je TikTok tu. Okey, lepas tu tengok boleh tak tidur dengan tenang. Okey. Apa lagi soalan ni? Ustaz, saya selalu mimpi ular kalajengking, rumah kosong, jatuh tempat tinggi, susu. Semua dah fikir satu kak. Akak ni dah lengkap. Dia dalam kitab setan berada di dalam badanku. Akak punya mimpi tu dah komplit dah kak. Okey? Nanti cuba beli kitab setan berada di dalam badanku. Ada jual. Cuba tengok kat Shopee ada tak jual. Okey? Dalam kitab setan berada di dalam badanku, mimpi akak tu dah lengkap dah. Memang ada benda dah dalam badan. Itu petunjuk mimpi lah. Okey? Itu petunjuk mimpi. Okey, nanti cari kat Shopee. Saya tak tahu penulis dia siapa kan. Cuba cari kalau ada. Gelak korang dah cukup lah tu. Dah apa lagi. Mimpi ular dah ada. Mimpi kalajengking dah ada. Mimpi menyusukan bayi dah ada. Dah mimpi menyusukan jatuh pula tempat tinggi pula lagi. Sampai setan dalam badan tu dah fed up dia. Kau ni tak faham ke? Aku ni dah bagi roh. Dia biasa roh yang menyampaikan. Roh kamu ni menyampaikan pada kamu ni, apa kesengah sangat kau ni, kau tak tengok TikTok ke? Dia orang dah bagi tahu dah. Mimpi ular, kalajengking ni semua petanda ke arah sihir. Roh tu cuba nak bagi tahu dengan kamu dah. Kan? Tapi dia tak faham juga. Dia nak tunggulah 100 orang tolong nilaikan dia punya tafsir mimpi tu. Okey? Bagus soalan tu. Ustaz, saya dah nikah 5 tahun tapi mimpi bernikah lagi. Cantik. Tapi dengan orang yang tak dikenali. Mimpi ini bersambung-sambung. Memang kalau mimpi kamu dah kahwin, lepas tu kamu mimpi dengan seorang jejaka, kena pula jejaka tu pula memang kamu suka pula, dia selalu datang dalam mimpi. Dia ada dua sebab. Kalau jejaka tu memang kamu kenal, kemungkinan besar kamu dah kena ilmu pengasih. Kalau jejaka tu tak kenal, hari ni jadi Brad Pitt, besok jadi Alif Aziz, lepas tu tulak jadi Alif Sata, lepas tu tiba-tiba jadi Erika Yusof. Itu makna kata jin asyik yang berubah-ubah. Okey, jin asyik ni selagi mana kamu tak rawat, hubungan kamu dalam suami isteri ni akan jadi masalah. Okey, dia umpamanya macam contoh, saya suka ke awak, saya akan cari jalan untuk awak bercerai dengan
suami awak contohnya. Itu permainan jin asyik ni. Bila waktu-waktu kamu nak mengawan, kamu rasa time-time kamu nak waktu nak mengawan, time-time kamu gesek badan kamu kat dinding nak mengawan tu, time-time tu jin asyik tu akan datang. Sebab apa? Dia tak nak bagi kamu bersetubuh dengan suami kamu. Ini memang taktik permainan-permainan jin asyik ni. Taktik dia macam tu je, dia tak jauh beza pun. Walaupun ada 100,000 jenis jin asyik pun sama je permainan dia, kan? Cumanya kalau kamu melayan benda tu, kamu melayan benda tu, jadi kamu lama-lama kamu sendiri dah jatuh cinta dengan jin asyik yang kamu pun tak nampak. Dan lama-kelamaan cinta kamu dah termeteri, terlampau kuat dengan jin asyik. Kamu terasa seolah-olah jin asyik tu datang dalam diri kamu. Tu yang sekali Mbak nampak dia duduk kat depan kamu lah, kan? Okay, siapa-siapa yang selalu mimpi jin asyik ni, kalau boleh pakai seluar dalam nak tidur, kan? Tak payah kau terbalikkan seluar dalam pun tak apa. Pakai seluar dalam nak tidur. Sebab bila dia nak buka tu dia jadi lambat sikit, kan? Apa pula dia ni? Okay, lepas tu kat seluar dalam tu kau ambil kasut kijang ke kasut hitam ke, sapukan sikit. Ataupun kat kemaluan kau pun boleh sapu sikit. Biar bila dia nak datang, hai, apa benda bau ni? Dulu aku datang kat kau tak pernah pula bau kasuri. Lepas tu nampak lah. Lepas tu kasut hitam aku tu lah kau letak kat tepi bilik kau tu. Lagi dia sakit hati. Celaka punya ustaz. Ustaz ni lepas ustaz ni, lepas Dika lagi, lepas Dika lagi. Tak guna betul. Aku malam ni baru nak ceret. Hai, dia pula lagi sapu pula minyak ni, kan? Dia tak ada nak rapat bagaikan. Dari bau ni, benda tu nak datang, bau tu menyengat. Okey, suami kamu bau tak menyengat, benda tu bau lah menyengat. Okey, faham buatlah kau tak percaya. Jadi kalau dia nak buka pun dia makan masa, nak selak kain lagi, nak buka seluar dalam lagi. Leceh. Bila lama-lama dia jadi leceh, dia akan bertukar kepada orang lain. Tapi yang masalah kalau jin asyik itu terbabit dengan keturunan. Jin asyik yang terbabit keturunan, walaupun dia tak dapat ceret kau, dia dapat gesek-gesek pun jadi, kan? Itu yang terpalit dengan keturunan. Okey? Faham Bagus. Aku bagi kau budak faham. Saat lagi kau tanya soalan macam baru-baru ni aku bagi soalan. Apa dia? Pasangan-pasangan rumah tangga kalau bergaduh, salah seorang kena keluar dulu daripada rumah. Kau tahu soalan dia apa aku? Dia komen kat aku, dia kata apa? Ustaz, kalau saya bergaduh dengan pasangan saya dekat dalam kereta, adakah saya perlu terjun daripada kereta? Apa punya musibat soalan kau ni? Kalau kau bergaduh dalam kereta, kau pergi cari RNR ni seluruh Malaysia ni ada. Kalau kau kata kau kat Zimbabwe tu aku tak tahulah. Tapi kalau kat RNR, seluruh Malaysia ada RNR. Kalau bini kau ceraikan aku. Kalau janganlah kau terjun daripada kereta, setan. Kau bawa kereta tu, kau nampak RNR, kau berhenti, kau ambil semayang, kau solat ajak 2 rakaat. Kau bagi tenangkan diri kau. Jangan kau park kereta kat tepi, kau tinggalkan bini kau dalam kereta. Memang orang ketiga akan tolong pandukan kereta kau. Sekarang ni kan ramai orang pergi Mekah jalan kaki, orang pergi Israel jalan kaki. Bila tengok Allah Ta'ala telah menganugerahkan, Allah Ta'ala telah memberikan aku rezeki, ada kereta parking kat tepi, package pula dengan isteri dan anak-anak. Kau jangan tahu-tahu dia pergi Mekah, dia buat bini kau sekali pergi Mekah naik kereta. Jahanam hidup kau. Okey? Faham Bagus. Jangan kau pergi terjun pula dalam kereta. Masalah betul lah kau ni. Aku cakap benda yang sedang pun kau tak boleh faham. Gelak kau orang. Ini kisah pedang. Kau tak cakap, kau tengok komen tu kan ada orang cakap, Ustaz saya bergaduh dalam kereta, Ustaz perlu kau saya terjun daripada kereta. Daya. Okey. Ustaz kalau ada lembaga dalam rumah boleh pagar terus tak? Dia keluar ke macam mana, mohon azankan dulu. Kan pagar saya tu saya dah bagi jalan ni, cara dia. Okey, saya dah bagi cara dia. Kau jangan takut kalau kata kau pagar rumah jin tu dalam rumah pun dia menggelupur. Jangan kau takut. First kali nanti kau kena azankan rumah tu dulu, bagi hint. Azan dalam rumah ni kita bagi hint dekat dalam jin yang ada dalam rumah kita. Aku bagi hint, ni kawasan hamba yang punya. Kalau kau degil, bila aku dah pagar ni kau akan kepanasan dekat dalam rumah. Kan banyak dah feedback kita dapat. Ustaz, ada setengah, kalau kau tanya dengan perawat, dia memang musibat. Dia mesti cakap, kenapalah pagar jin ada lagi dalam rumah. Lepas tu kau suruh dia pagarkan rumah tu. Jin tu ada lagi. Kau pergi jumpa perawat lain, ada lagi jin dalam rumah tu. Sampai bila pun kau sakit kepala. Pagar ni, dia pagar rumah ni, bila dah berlaku, sama ada jin tu ada dalam rumah ataupun tidak, kamu jangan nak pening kepala pasal benda tu. Kamu tengok dia punya aura dia selepas kamu dah pagar rumah. Dia mesti lain. Rumah kamu rasa tenang, rumah kamu rasa relax, rumah kamu rasa tak serabut. Kalau ada masalah-masalah kecil ke apa, kamu boleh menyelesaikan dengan cara baik. Kalau macam daripada pusat rawatan kami akan bagi tahu kedudukan yang bermasalah. Kalau macam contoh garam tu sepatut 3 hari dia tak boleh cair. Kalau dia cair dekat tempat tu bermasalah. So nanti bulan depan nanti kau pagar lagi sekali. Jin tu ada dalam rumah ke tak ada dalam rumah, kau jangan risau. Sebab
Bila kita dah azan kat rumah tu, kita dah bagi hint dekat dia. Sama ada dia keluar ke tak keluar, kau jangan takut. Ada setengah ni bila dah terkurung dekat dalam, kita dah pagar, dia dah terkurung kat dalam, dia akan sakit dan dia akan keluar daripada rumah. Jangan kau tanya dengan perawat, sebab kalau kau tanya dengan perawat, dia akan cakap jin tu ada lagi. Lepas tu kau cari lagi perawat lain, pagar lagi rumah. Yang perawat seterusnya datang, dia akan cakap jin tu ada lagi. Bila suruh dibuktikan, Ustaz, macam mana kita nak tahu betul-betul jin ni memang betul-betul ada kat dalam rumah? Bukankah mata batin manusia ni tak boleh terbuka? Tapi macam mana pula Ustaz boleh tahu pula jin tu tak keluar lagi? Macam mana pula Ustaz tu boleh tahu pula jin ada 10 ekor lagi dalam rumah? Bang Kakak, Melayu kita suka dengan penceritaan. Okey? Sebabkan kamu suka dengan penceritaan, jadi mereka bagilah penceritaan yang bagi kamu seronok, kan? Alhamdulillah 10 ekor jin dah keluar. Kau tahu tak Bang Kakak, kalau rumah kau tu ada 10 ekor jin, aku ingat kau pun tak boleh duduk kat rumah tu Bang Kakak. 1 ekor jin pun kalau ada dalam rumah tu, hara dah rumah kau. Setan, kalau sampai 10 ekor, aku ingat kursi kau terbalik ke sana, meja kau terbalik ke sini, macam-macam benda dia buat. Sampai 10 ekor dalam rumah, apa memang suami kau kahwin dengan kau bawa sekali jin-jin ke apa? Banyak sampai 10 ekor. Okey, tu sekadar penceritaan nak bagi seronok lah, sedap je So jangan pening-pening pasal benda tu. Yang penting kau protect. Macam contoh, ada perawat kata ada 30 ekor dalam badan. Saya dah pernah bagi tahu dah. Saya bercakap melalui fakta dan saya bercakap melalui, saya buat perjumpaan juga dengan pengamal ilmu hitam, permainan dia orang macam mana. Satu orang Tok Bomo, kalau dihantar jin ataupun dihantar serangan kepada satu mangsa ni, biasa dia hantar berapa ekor? Dia tak akan hantar seekor, dia biasa akan hantar 3 ekor. Kebiasaannya hantar 3 ekor bergantung pada payment. If you give lot of money, maybe lebih ramai, tapi kebiasaannya dia akan hantar 3 ekor. Yang paling kuat je yang akan ada dalam badan. Dia tak akan 3-3 dalam badan. Okay, so bila satu yang kuat dalam badan ni, yang ni nak keluar, yang lain akan take over. Dia tak akan bagi jin-jin lain dan nak tumpang dalam badan kau, supaya fokus ataupun motif operandi dia, kalau nak bagi bercerai, dia akan bagi bercerai. 3 ekor ni dah tahu dah. Sekarang ni kita nak bagi mamu bercerai. Okay, sekarang ni kau kena pergi. Ni aku bagi kau mudah faham. Kita buat situasi sikit. Okay, sekarang ni bagi mamu ni tak boleh macam ni, bagi dia bercerai apa semua. Okay, so aku hantar 7 pada si mamu. Sup, 3 ni pergi. Antara 3 ni mereka akan berebut untuk menumpang dalam badan. Yang mana paling kuat, dia akan duduk dalam badan tu. Yang 2 ni buat apa? Yang 2 ni standby Bang Kakak. Yang ni kalau kena rukiah mati ke apa, biasanya akan ada 2 lagi standby untuk masuk. Tetapi kalau kata yang 2 ni memang betul-betul tak kuat, dia akan merundur dan dia akan balik-balik pada tuan dia. Itu konsep yang paling mudah faham. Tapi kalau ada kata dalam badan ni ada 30 ekor, 40 ekor, saya perlukan fakta dan saya perlukan jawapan, bukan ilusinasi. Dia perlukan fakta, bukan ilusinasi. Sebab ilusinasi ni semua orang boleh buat. Dia kena ada fakta dia. Okey, kalau ada fakta dia, then okey. Okey. Apa beza saka, leluhur dan pendamping? Semuanya jin bang. Leluhur tu pun jin, pendamping tu pun jin, saka tu pun jin bang. Bezanya nama saja. Leluhur ni biasa dipakai nama orang-orang Indonesia. Orang Indonesia tak panggil saka. Orang Indonesia panggil leluhur. Tapi bila dibawa ke Malaysia dan kemudian orang tu ada TikTok, nama leluhur ni dibawa. Di Malaysia ni kita panggil saka, di Indonesia dipanggil leluhur. Kalau kata tanya dekat Indonesia, kamu tahu tak saka kamu siapa? Saka itu apa pak? Oh ya, leluhur. Dipanggil begitu. Tapi disebabkan nak nampak terhebat, dia kena anggap leluhur ni lain, saka ni lain, pendamping tu lain. Itu semua bangsa jin yang tak boleh nak rapat Bang Kakak. Nabi Muhammad SAW dia tak pernah pun cakap, bila kamu hidup di dunia, pastikan kamu ada pendamping, ada leluhur yang sekurang-kurangnya mereka bolehlah membantu kamu ke, jadi apa-apa ke. Bila nak kemalangan ke, leluhur kamu boleh bertahan ke apa benda. Tak ada, dia tak cakap macam tu. Yang dia sampaikan, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran pada dia. Dia sampaikan Al-Quran dan kita ikut apa benda yang sepatutnya, itu saja. Dia tak suruh pun bila leluhur dia kita kena ikut. Kalau kata dulu orang-orang ulama, saudara apa ni, katakan tok nenek moyang kita ulama, benda ni akan mengalir daripada kita. Bang Kakak, kalau kau musibat juga. Ada je dekat dalam yang sekarang ni, bapak dia ni profesor, dia ni jenis psikologi dan sebagainya, memberi ceramah dan sebagainya, tapi anak dia musibat juga. Apa darah dia tak mengalir pergi ke anak dia jadi elok? Faham tak kat situ? Dia kena faham konsep tu. Mana kata nak jadi baik ni, kita sendiri yang nak kena jadi baik. Adakah darah yang mengalir tu akan membuatkan kita baik? Mungkin akan ada. Tapi selebihnya tu tetap diri kita sendiri. Okay? Okay, selebihnya tu memang tetap diri kita sendiri. Ada je yang jadi bapak dia pegawai poli besar, tapi anak dia pula jual dadah. Ada je, banyak je kot. Kan? Ibaratnya macam tu. Kita sendiri Bang Kakak, jangan ambil benda-benda yang
yang bahaya dan merapu-rapu. Tapi kalau kau nak ambil juga, kau percaya dengan perkataan-perkataan macam tu, kau nak tunggu pedang terbang dan sebagainya, tutup pulang. Saya boleh sampaikan benda yang tidak melebihi batas daripada agama saja. Okey? Sendiri fikir. Nak jadi baik, kamu kena sendiri fikir. Setiap pejam mata terbayang pocong muka hitam buruk. Kenapa ya? Dah terbayang pocong muka hitam, akan nak tunggu apa lagi kak? Okey? Kalau akak pejam mata nampak pocong, pejam mata nampak pocong, pejam mata nampak pocong, nak tunggu apa lagi? Kena pergi rawatan, nak tunggu apa lagi? Saya pejam mata tak pernah pula nampak hantu, mana kata saya sihat lah. Dan kalau akak pejam mata nampak pocong, pejam mata nampak pocong, takkan akak nak sungguh pocong tu terus muncul kat depan mata akak kan? Itu jam terberak terkencing akak. Okey. Situasi selalu berdebar, lalu tak sedar. Tu gangguan lah tu kak. Akak dah tak sedar, berdebar. Kemudian tak sedar tu cubalah cari, suruhlah suami cuba komunikasi. Saya tak suruh awak percaya dengan apa-apa kata jin tu. Bila komunikasi, masuk ke ayat Quran. Komunikasi masuk ke ayat Quran. Kita bagi tekanan pada benda yang cuba nak masuk dalam badan kita tu, kan? Mungkin dalam banyak-banyak tu dia akan ada poin-poin yang menarik lah. Okey, soalan yang seterusnya, cara-cara nak merawat ain ke rin fa qaf kaf lam sampai ya pun kak. Akak jangan dengar daripada tajuk saja. Bila akak rasa akak kena gangguan, akak pergi je dapatkan rawatan. Okey, so ada setengah orang ni dia rawat jin, ini jin je, ujung-ujung dia kata ain tu biasanya dia malah nak rawat kau dah tu. Okey, ni saya ajar dia punya psikologi dia, sebab aku dulu kena juga. Pergi rawatan kena santau, saya kena santau dulu, pergi rawatan ada jin, pergi rawatan ada jin. Kalau sampai 10 kali last dia kata ini bukan masalah santau lagi dah ni, ini masalah ain ni. Dah pula ain pula kena kan. Okey, so jangan akak peningkan pasal ain sampai amzah ya ni semua. Kalau akak dah mula rasa macam ada mimpi yang pelik-pelik, ada yang tak kena, cuba dapatkan rawatan. Sebab pasal ain ni pun kalau nak diterangkan banyak sangat dia punya pencanggahan, tapi dia punya penyelesaian tu tak ada kan. So susah kita nak apa, nak bongkarkan sepenuh-penuhnya pasal benda. Sebab saya pernah bongkar, ada yang marah kan. Sebab kalau tanya dengan saya, air ni kelebih pada mulut masin. Dia berkata-kata tu dia mulut masin. Mulut masin ni datang daripada mana? Daripada keturunan. Dia ada keturunan. Bila dia ada keturunan, mulut dia jadi masin. Bila dia kata benda tu jadi kan. Dan bila dirukiahkan biasanya, benda yang macam contoh saya ada keturunan, benda yang ada pada saya tu dah masuk pada dia. Kalau daripada pemahaman saya dan cara saya merawat, benda itu yang berlaku. Ada yang marah, dia kata, bukan air ni daripada mata yang ni. Aku tanya kau kalau katakan kita nak sakit hati dengan orang, berapa banyak public figure sekarang ni dah tersungkur dah bagi kak. Tersungkur dah kalau ikut kan. Tapi aku tengok elok je. Walaupun perangai dia macam musibat pun, elok juga aku tengok. Maksudnya macam tu. Mana kata kalau kamu rasa kamu kena ain dan sebagainya, better kamu dapatkan rawatan untuk tahu betul ke tak betul kamu kena ain ni sebenarnya. Okay, faham Bagus. Sukma susah kena rawat? Tak susah, senang je. Kalau pandai main benda tu, dia pandai, dia boleh tarik balik. Okey, cuma yang kita risau kalau dia dah lock. Kalau dia dah lock ni, dia agak berat sikit kan. Dia agak berat sikit. Kalau rezeki kamu baik, kalau Sukma tu kamu datang kat saya, dan kebetulan pula bila kita komunikasi, kita tahu pula siapa Tok Bomo tu, dan mungkin saya kenal Tok Bomo tu, mungkin saya boleh kontak dengan Tok Bomo tu untuk lepaskan. Sebab saya ada je kes-kes di mana satu perempuan ni nakkan lelaki ni. Okey, ini kisah benar Satu perempuan ni, dia nakkan lelaki ni. Dia tarik Sukma lelaki ni sampai cakap bahasa Melayu dengan cakap bahasa Siam tau. Dia nak solat tak boleh, apa benda pun tak boleh. Okey. Kemudian bila kita rawat apa, saya rasa tak silap saya lebih kurang dalam 3-4 tahun lah. Kalau pergi hospital memang dia cakap gila lah. Okey, 3-4 tahun jugalah dia tak boleh bersolat langsung. Kemudian bila kita rukiahkan, kita nampak dah pergerakan dah banyak, dan cuba kita komunikasi. Cuma saya nak berkomunikasi lebih-lebih tu payah sebab dia cakap bahasa Siam. Saya tak faham bahasa Siam. Dia pun ni, kita pusing-pusing balik, kita cuba cakap juga dalam bahasa Melayu. Saya rasa saya buat live ke kes tu, saya dah lupa lah macam ada buat live. Okey. Kemudian last yang kita dapat tahu yang di mana gambar dia ni dah dipakukan dekat keranda orang Siam ni punya ni lah. Gambar lelaki ni dah di keranda. Sedangkan orang yang nak buat dia tu dah meninggal dunia, dah meninggal dah. Perempuan yang buat lelaki ni tadi dah meninggal dunia. So dia ambil apa? Dia ambil gambar. Rupanya Tok Bomo tu tak buka lagi. Yelah, waktu perempuan tu meninggal, bukan dia telefon Tok Bomo tu. Tok Bomo, lagi 1 jam saya sudah mau mati. Itu gambar you kasih buka lah. Dia pun tak tahu kan. Jadi benda tu dah terpaku. Paku tu dia dah
dia dah letak dekat situ. Jadi selagi mana benda tu terletak, selagi itu buhur itu masih berlaku, ataupun selagi itulah dia punya sukma tu masih terikat dekat situ. So lepas kita rawat budak tu, alhamdulillah dia dah mula boleh solat. Walaupun tak dapatlah penuh, tapi dia dah mula boleh solat apa semua. Cuma saya minta dia mandi, contoh seminggu sekali mandi limau. Lepas tu buat solat hajat, minta petunjuk dekat mana tempat yang apa, petunjuk supaya dapat tahu dekat mana tempat yang gambar dia tu dipacakkan. Okey, kalau tidak dia payah sikit. Tapi boleh ubatlah, teruskan jalan ubat. Cuma nak dapatkan balik sukma dia sebenar-benarnya, dia jadi payah. Pasal tu saya cakap dengan korang banyak kali, terutama wanita ataupun lelaki lah, samalah. Jangan letak nama penuh bang kakak. Nama penuh tak boleh letak dekat dalam media sosial. Walau kau macam mana pun, jangan letak nama penuh kau dalam media sosial. Dengan bangganya kau letak nama mak kau dan sebagainya. Saya tanya dengan korang kalau korang biasa pergi rawatan, kalau kau jumpa dengan perawat ilmu hitam, ini perkara pertama yang mereka akan minta. Ini perkara pertama yang mereka akan minta. Saya pernah kongsikan pengalaman saya. Waktu saya sakit dulu, saya pernah pergi di Negeri Sembilan. Okey, dan saya pergi dekat situ adalah pengamal ilmu hitam. Dia tak ada pengamal, dia tak ada rukiah-rukiah ni apa semua. Masa tu saya pun belum jadi perawat lagi. Okey, sebab saya dah sakit, dah mengata-kata tempat saya pergi tak baik. Dah jumpa Darul Syifa, Darul Aman, Darul Naim, semua saya dah pergilah. Okey, so tak baik-baik juga. Jadi kawan saya ni dia gigolo. Kawan saya ni dia kata dengan saya, tak apalah dia, aku tengok kau pun dah merawat banyak tempat, tak okey-okey juga. Aku bawa kau satu tempat ni. Dia bawa saya ke Negeri Sembilan. Saya tak tahulah pakcik tu hidup lagi ke tak. Okey, so bila dia bawa saya kat sana, masa tu kalau kamu bercakap tentang Islam, pakcik tu cakap apa? Kau pergi balik, kau pergi doa dengan Tuhan kau jangan datang jumpa dengan aku. Dia akan cakap macam tu tau. Kita dah sakit, kadang-kadang kita ngikut nak cakap dia. Kalau kau cakap pasal Islam, Bismillahirrahmanirrahim ke apa, dia suruh kau balik. Kau pergi balik, kau pergi minta lah dengan Tuhan kau datang jumpa dengan aku buat apa? Buat semak je, dia sound direct. Dan waktu dia buat benda tu, dia memang akan minta. Saya jumpa dengan perawat ilmu hitam ni bang kakak. Bukan seorang dua bang kakak. Masa saya diuji dengan sihir, ramai saya dah jumpa dengan perawat ilmu hitam. Dan perkara ni memang berlaku. Nama mak dan sebagainya. Last kali baru kita sedar yang permainan ni macam ni, macam ni. Oh macam ni, dia gunakan nama mak kita. Mak kita pula dah mimpi macam-macam dan sebagainya. Dan benda ni memang berlaku. Cuma saya bila dah terlepas daripada sihir tu, saya kongsikanlah pada masyarakat. Kan? Saya kongsikan pada masyarakat supaya tak jadi macam saya. Tapi saya bersyukur pada Allah Ta'ala, rupanya saya ni kalau ikut, saya tak pernah pun imagine yang masa saya kecil-kecil, saya tak pernah terfikir nak jadi seorang perawat ke. Tak pernah pun benda tu. Allah Ta'ala tu uji saya dengan sihir, dan saya pun tak tahu yang diuji saya dengan sihir ni sebab dia nak saya duduk dalam bidang perawat. Sebab saya ada perniagaan dan sebagainya yang saya rasa tak duduk dalam bidang perawat ni pun saya rasa okey je. Tapi dia uji saya dengan benda tu. Rupanya dia ajar saya benda yang saya tak tahu. Rupanya bila masa tu bila saya bersembang tentang santau dan sebagainya, orang ramai boleh terima sebab dia pun alami macam mana yang saya alami. Santau ni apa yang saya rasa, kamu rasa sama je. Okey? Kalau kata kena busung, apa yang saya alami dan kamu alami lebih kurang sama. Kalau kata saya pemisah, apa yang saya alami dengan kamu alami lebih kurang sama. Saya ni diuji dengan sihir dulu baru saya jadi perawat. Okey, saya pergi belajar apa semua. Oh macam ni cara dia, baru kita dapat kesan. Oh macam ni permainan dia. Pasal tu saya cakap tadi, kalau kata jin asyik, benda yang sama je. Taktikal yang dilakukan itu adalah perkara yang sama. Dia tak jauh beza pun. Okey? Faham bagus. Okey, itulah kalau pengalaman saya kat Negeri Sembilan tu. Memang gila lah dia. Dia buhur dia semua dekat dalam rumah. Dia tak buang jauh-jauh lah. Kan, yang pergi ada grup-grup ni cari hantu, tiba-tiba jumpa buhur ni, bagi saya bohong. Kalau tanya dengan saya, benda tu dah settingan. Okey, benda tu dah settingan. Tak ada orang ilmu-ilmu hitam ni nak pergi buang buhur dalam hutan, dah buat apa? Kan, dia buang belakang rumah. Kalau kedai yang Negeri Sembilan tu lagi kurang ajar, dia gatul-gatul je korang dekat atas rumah dia kan. Tak ada dia buang sampai tengah-tengah hutan. Kan, banyak lagi kerja lain kan. Okey, kalau tanya saya, benda tu kemungkinan besar settingan lah. Mungkin lah, wallahu-a'lam kan. Kalau kau percaya, percayalah kan. Tapi kalau tanya dengan saya kurang yakin. Okey, sekali ada pula baru punya taktik pula musnahkan buhur meletup-letup macam bunga api pun ada. Aduh, aku tak tahulah. Dia satu orang buat, dia jadi merebak-rebak tau. Ada jadi macam orang tu boleh, takkan aku tak boleh. Dia merawat dah 5 tahun. Selama 5 tahun ni tak pernah pun buhur meletup-letup macam bunga api. Tiba-tiba sekarang ni, mungkin view dah kurang, aku tak tahulah, tiba-tiba dah meletup-letup macam bunga api. Okey, so insyaAllah nanti malam raya kita akan bakar berapa buhur dan kita akan letakkan 168 shot bunga api meletup-letup buhur tu kan. Macam-macam sekarang ni kan. Tapi sebelum ni bakar, sebelum ni buat live, tak pernah ada lighting apa semua kan. Kebetulan hari tu nak buat buhur tu, nak meletup-letup bunga api, lighting punya bukan main cantik lah, lighting fokus. Hai,
Sebelum ni buat live tak pernah pun setting lighting. Hari tu pula boleh setting lighting pula. Musibat betul. Dia dah borak-borak ke kita. Yang mana yang tak pandai, yang senang sangat kena kencing tu. Oh, inilah dia anugerah yang Allah Ta'ala bagi kan. Bang Kakak, mungkinlah berlaku. Kalau kata 1000 orang, 1000 pesakit satu berlaku tu mungkin orang malah mungkin lah. Tapi kalau dah siap lighting dan sebagainya, macam mana pula? Kebetulan sekarang ni musim perayaan kan. Tapi tak apalah, kita akan gunakan cara tu, insyaAllah. Kita akan buat letupan sebanyak 168 shot. Saya kalau ada lighting lagi, saya tak percaya kan. Dia siap ada lighting semua macam nak buat filem pula kan. Saya lagi kurang percaya. Lepas tu kalau orang macam ni, saya jauhkan diri. Aku tak nak terjebak kan. Okey, tak apa, buur tu tak meletup pun tak apalah, jangan risaulah. Yang penting Allah Ta'ala tu, kita minta Allah Ta'ala, bantuan Allah Ta'ala tu membatalkan benda tu. Tak meletup pun tak apa. Okey. Dia sebab Al-Kisah macam tu, satu pokok terbakar kan. Lepas tu buang saka, dah tak pokok dah terbakar, pokok meletup pula. Dia jadi tak tahulah benda ni. YouTube pun mainkan peranan juga benda ni kan. Tapi tu pulang pada korang lah. Kalau korang nak buur meletup, jangan jumpa dengan saya. Sebab saya tak tahu buur tu jadi macam mana. Aku dah kena keluar bajet lah, nak kena beli pula berapi kat korang, nak meletup-letup pula. Tak ada mana yang aku tak nak buang masa. Okay. Negeri Sembilan kat mana bang? Aduh, saya dah lupa dah. Saya merawat dengan dia tu, saya rasa 7-8 tahun lepas lah. Kalau tak silap saya lah kan. Dan kalau kata saya pun takkan bagi tahu lah kau nak pergi situ buat apa kan. Itu Tok Bomo yang aku jumpa. Tok Bomo tu yang paling gila lah. Dia kalau jual minyak calit, minyak dia ada warranty kot. Kalau tak silap saya, harga dia kalau luar negara 1,500, kalau dalam Malaysia RM1,000. Dia ada dua. Kalau minyak calit tu dia ada dua. Kalau international, minyak international tu kamu boleh calit dekat semua negara. Semua orang. Tapi kalau kata minyak tak international, kamu boleh sapu dekat orang Malaysia saja. Macam tu. Dan ada warranty. Tak jadi, dia boleh pulangkan balik. 1,000 ke 1,500 lah. Habis saya tak tahulah sekarang rate berapa. Kan? Tapi, menongeng-nongeng lah. Tapi masa kawan saya yang, satu kawan saya ni memang gigolo. Dia memang gigolo. Dia memang kehidupan dia gigolo saja. Tapi dia tak adalah tangkap mak datin yang dah tua-tua. Dia tangkap betul-betul, kau tengok pun, yang betul ya, yang baik-baik lah. Tapi dia kikir lah duit mak datin tu kau-kau. Habis dia boleh dapat rumah sebiji, motor Harley Davidson, kereta sebiji, apa semua kan. Tapi dia tak calik pun kat mak datin tu. Dia calik dekat ni je, dekat apa, dekat tombol pintu. Dia tengok, dia usah, dia pergi. Dia tak adalah masuk kelab yang cikai-cikai. Dia masuk kelab yang mahal-mahal lah. Yang mak datin semua pergi. Dia usah mak datin tu, dia akan follow mak datin tu. Dan dia akan mark kereta mak datin tu. Nanti dia sapulah minyak tu dekat tombol pintu mak datin tu. Bila mak datin tu pegang, dia dah mula lain. Bila dia dah mula lain, dia takkan terus fokus pada mamat yang tukang sapu ni, sapu minyak ni. Biasa jadi datuk lah sampai sekarang kan. Adakah dia diuji? Diuji bang kakak. Ada sekali tu dia telefon saya. Dia kata, "Di, ada tak polis telefon kau?" Saya cakap, "Siapa pula polis nak telefon aku pula?" "Tak ada, aku ada kes ni. Aku ada kes ni, takut polis ada call kau." Sebab saya dulu rapat baik juga dengan dia. Tapi tak adalah baik sangat. Baik-baik itulah. "Ada tak polis telefon kau?" Tak adalah polis telefon. Tak ada. Ada kes dia tengah buat. So saya dah lama tak jumpa dia. Saya jumpa dengan dia. Terbelah kepala dia. Berjahit lah. Nampaklah berjahit kat kepala dia. Okay. Berjahit kepala dia. Itu semua ujian-ujian lah. Nak macam mana kan. Nak dapat duit dengan cara yang senang. Macam tu lah cara dia. Okay. Itu pengalaman-pengalaman kan. Lama-lama terbongkar juga. Ahmad Datin ni pun bila dah sakit ke apa benda dah angau semacam, dia akan pergi merawat. Bila dia pergi merawat, benda ni akan terbongkar. Bila terbongkar, jadi kata jin tu pergi balik pada dia, dia akan makan diri tuan. Dia akan makan diri tuan dia. Okay, dia akan makan diri tuan dia. Okay. So benda ni ada lagi tak sampai sekarang? Saya rasa ada je sampai sekarang. Memang ada je. Okay. Kalau kuda kepang macam mana kalau dah tak sedar yang tu, memang dah ada benda, dah memasukkan benda dalam badan. Dia bukan kuda kepang saja. Kuda tak kepang ke apa benda tak kisahlah. Bila dalam tarian, kamu nyanyi lagu Mak Enang kan dan sebagainya, bila kamu menari tu masih diri kamu tak ada masalah. Tapi bila gendang dah main, tiba-tiba kamu bersilat sendiri, tiba-tiba kamu dah menari, ada benda lain yang kontrol. Kuda selama ni, kuda tu macam tak berapa nak pergi, tiba-tiba meloncat pula pergi kuda tu kan. Okay. Kalau kata benda tu dah merasuki diri kamu, memang ada bangsa jin yang menguasai diri kamu. Okay. Bila dah menguasai diri kamu, dia akan jadi masalah lah di kemudian hari. Faham tak? Di kemudian hari.
Benda-benda ni dulu orang pakai sebab dulu tak ada TV, tak ada TikTok, tak ada Facebook, tak ada semua benda ni tak ada. Jadi entertainment tu nak datang dengan cara-cara macam tu lah. Macam belah Kelantan dia ada main apa? Dia ada main apa benda benda? Apa benda tak nama benda? Apa nama binatang tu yang ai kau ni marilah, orang kampung marah ni weh. Itulah benda tu lah. Kan? Ada mayung bukan mayung wayang kulit. Wayang kulit. Ada wayang kulit yang memang dia orang diri sendiri, kan? Ada wayang kulit yang dia orang dah tak sedar dah. Marilah tujuh keturunan mari. Itu dah jadi lain dah. Okey, faham Kalau kata dah menguasai badan, nanti tunggu. Kalau apa saya cakap ni tak betul, kamu tunggu je anak cucu cicit dia jadi macam mana, kan? Tunggu je lah. Kan? Untuk kamu nak menyeronokkan orang ramai, tapi kamu yang terpalit dengan masalah, nak buat apa? Okey. Bro singa seko. Boleh. Nanti saya buka pintu zoo dulu Apa ni soalan seterusnya? Saya alami masalah dengan suami apabila dengar suara bisikan perempuan, nampak suami bercakap dengan dia. Saya alami masalah dengan suami apabila dengar suara bisikan perempuan, nampak suami bercakap dengan dia. Bisikan suara perempuan, dia ada dua kak. Satu akak ni takut terlampau cemburu, kan. Kadang-kadang tak ada suara pun, kita rasa-rasa macam ada suara berbisik. Orang perempuan ni faham-faham je lah. Tapi kalau kata yang saya cakap ni tadi tak berlaku pada akak, mungkin benda ni berkait dengan sihir pemisah. Jadi sebaik-baiknya kena dapatkan rawatan. Siapa yang perlu dapatkan rawatan dulu? Suami ke akak? Akak yang kena dapatkan rawatan. Sebab bisikan tu datang dekat akak. Tapi kalau kata akak pergi rawatan, bawa laki bini sekali pun okey juga, lagi bagus, kan? Dua-dua kita checkkan sekali. Tapi biasanya macam tu. Kalau saya nak kata confirm akak dah kena pun tak boleh juga. Sebab kadang-kadang orang perempuan ni kadang-kadang benda tak ada, dia ada-adakan. Kadang-kadang orang perempuan ni tak ada saka pun. Tapi 5 tahun akan datang, dia dah tahu dulu dah. Dia tak ada saka ataupun dia tak ada petunjuk yang jelas. Tapi sebelum benda tu berlaku, dia orang dah tahu dulu dah. Dia orang dah tahu. Orang perempuan ni dia akan lebih advance daripada lelaki. Tapi bila sampai masanya benda tu tak berlaku, macam mana dia jadi macam tu. Okey, itu advance wanita tu biasalah kot. Okey. Salam Ustaz. Saya baru berubat keluar kaca. Betul ke dah kau yang berubat keluar kaca? Kau tanya dengan aku, pada aku tahu. Saya kalau kat sini jarang berubat keluar kaca. Biasa keluar botol kicap, botol sos. Kita tengok lah, kan. Tapi biasa keluar produk Islam lah. Botol kicap produk Islam. Kalau kata awak merawat, kemudian tangan awak nampak berkaca, mana kata santau lah. Mungkin santau perawat tu bantu awak untuk keluarkan kaca, nampak kaca. Tapi kalau kata perawat tu buat pakai tangan dia, mungkin lah, ini Allah mungkin lah dekat tangan dia dah standby benda tu, kita tak tahu. Tapi sebaik-baiknya kamu sendirilah. Macam contoh orang pakai minyak 1000 bisa saya, kan, tiba-tiba dia kata keluar kaca. Mana saya nak tahu? Saya bukan letak kaca dalam minyak 1000 bisa tu. So mana kata benda yang ada dekat dalam badan kamu tu berlawan, dan benda tu keluar lah daripada badan, dan biarkan je dia keluar. Okey, selagi mana dia tak keluar satu botol, alhamdulillah masih dalam pengawalan. Tapi tiba-tiba kau pakai minyak 1000 bisa, keluar pula botol pula sebiji keluar, aku berseram, kan. Aku berseram, bukan kau je seram. Okey, faham faham, bagus. Okey, ni baru-baru ni ada saya, dia orang bagi dia bagi kat saya, perawat keluarkan keluarkan gumpalan rambut ikut kemaluan kau pun lebih-lebih juga, sampai ke kemaluan orang kau keluarkan gumpalan tu. Kalau kau baca-baca je keluar sendiri, kau pergi bilik air, kau keluarkanlah sendiri. Pasal apa nak kosong perawat tu pula keluarkan gumpalan tu? Kau ingat perawat tu apa? Dia pun ada nafsu juga. Kau ingat dia tak ada perasaan ke? Kalau kau jumpa Tok Imam pun, kau ingat Tok Imam tu nak stay je ke? Kepiah dia atas kepala pun letak tepi. Kau pun sengal juga biawak. Ada satu perempuan tu, kau dengan pakaian macam tu, kau pergi jumpa dengan perawat dengan pakaian macam tu. Tak kisahlah kau jumpa dengan siapa pun, tak jumpa dengan perawat pun, siapa pun steam tengok kau. Sebenarnya kau yang minta dirogol. Bukan orang tu nak rogol sangat kau. Kau yang expose diri kau, rogol aku. Tapi kau tak sedar. Dan kau dah tahu nak jumpa perawat, kau dah tahu nak jumpa polis dan sebagainya lah, apa-apa agensi lah. Yang kau pakai sampai buah dada kau tu nak keluar dah. Kenapa setan? Faham tak? Kau yang minta dirogol, lepas tu kau salahkan. Saya pergi buat laporan polis telah ni. Padahal kau yang musibat, kau yang memulakan benda tu, kan? Pakailah elok-elok, kan?
Bila dia tengok buah dada kau 2 biji dah terkeluar, kalau tak ada bulu segumpal keluar daripada kemaluan pun, dia akan cakap ada jin nak keluar ikut kemaluan. Faham? Kau yang buat masalah sebenarnya. Lepas tu kau salahkan orang lain. Kalau kau pun sama. Kalau kata perawat ke ataupun polis ke apa buat siasatan pakai seluar dalam, kau pun tak tahan. Ada tak kami lelaki-lelaki ni pergi rawatan pakai seluar dalam? Kami nak pergi jumpa perawat wanita, pergi pakai boxer je. Biar tergunting-gunting dia. Aku ingat perawat perempuan tu pun tak tahan. Masalahnya daripada diri kau sendiri. Kau dah tahu nak pergi rawatan, kau pakai elok-elok kan. Ini kau bila dah buat apa? Dah buat press conference, pakai pula jaket ni, masih terdedah lagi kat sini pakai jaket. Saya tak sangka lah perawat dia banyak perawat keluarga saya. Kemudian dia cuba buat onar pada saya. Saya minta tolong perawat-perawat, kalau kau ada pusat rawatan, kau adakan CCTV. Kalau kata kau sedang merawat kau sedang merawat kes-kes hantu raya. Kalau kata perempuan tu dah tak sedar, ni kes hantu raya, perempuan tu dah tak sedar. Kalau kau tak buat apa-apa pun, nanti bila perempuan tu sedar, kau akan terfikir macam, perempuan tu akan terfikir macam kau dah buat apa-apa dengan dia. Okey, terutama kes hantu raya. Pasal tu saya tak minat nak pergi rumah-rumah orang, pergi merawat ke apa. Kau nak datang sini. Daripada sini, CCTV sampai keluar, semua ada CCTV. Okey, macam contoh kes hantu raya, dia akan buat macam seolah-olah padahal perawat tu tak buat apa pun. Dia akan buat sampai kau macam dah buat something lah dekat dia lah. Kalau kes hantu raya, sebab dia boleh manipulasikan fikiran manusia. Okey, dia kau ajar pengalaman lah. Kau jangan main-main benda ni. Kita duduk elok-elok baca-baca, tak pegang apa dah macam-macam lah keluar. Okey, so yang pergi jangan macam musibat. Kau sendiri pun minta dia rogol masalahnya. Okey, faham Bagus. Ada tak yang duduk kat kemaluan? Ada je. Memang ada, bukan tak ada. Yang memang dia duduk kat lubang-lubang kemaluan, dekat bahagian-bahagian lubang tu memang ada. Tapi kalau ada suami tu, gunakanlah suami. Okay? Kalau tak ada suami tu, kau gunakanlah kayu ke apa benda ke kan. Nanti dia keluar lah. Tapi ada orang tengok lah kan. Jangan kau berdua je lagi memang tersalah cocok, termasuk benda lain kan. Okay? Faham kau macam bagus sangat kau rawat sendiri je lah kan. Payah sangat kan. Bantu saya masalah saya dengan isteri sekarang. Ustaz sampai isteri minta dipisahkan. Kenapa tiba-tiba nak bantu apa bang kakak? Pergi dulu kat Jabatan Agama Islam, dapatkan dulu kaunseling. Saya tak boleh kata isteri awak salah. Saya pun tak boleh kata awak betul pun. Okey? Tapi kalau isteri awak tiba-tiba jadi macam tu, mungkinlah sekarang ni nasihatkan isteri awak, kita pergi Jabatan Agama Islam, kita dapatkan kaunseling dulu. Lepas tu kita tengok macam mana. Tapi ada tak sepatah pasal tu saya cakap, bila seorang isteri dah bagi hint-hint, dia dapat mimpi yang pelik-pelik, kamu sebagai seorang suami, jangan ambil benda tu sebagai tak ada apa kot, dah dapat hint, dah mimpi menyusukan bayi, dah dapat mimpi tempat kotor, dah dapat mimpi dibaling najis, masuk bilik air tiba-tiba banyak najis. Kalau benda ni dah berlaku daripada awal, jangan tunggu dah dekat-dekat, bila perempuan tu dah minta bercerai, baru kamu kelang kabut nak dapatkan rawatan. Jadi kat situ jadi masalah. Okey? Cuba nanti ada air tawar tu, bagi ke bini tu minum, tengok menggelupur tak jin dalam badan. Tapi kalau bini kamu minum, pakai minyak sibu bisa, tak ada apa pun, pakai calik minyak pun tak ada apa pun, itu bukan masalah jin. Itu memang masalah peribadi dah tu. Okey, masalah peribadi saya tak boleh buat. Saya masalah jin je boleh. Okey, faham Bagus. Kalau sumpahan keturunan tu macam mana pula Ustaz? Biasa tanya dekat sana, apa tiba-tiba tanya kat sini, cuba tanya kat sana sumpahan keturunan tu macam mana? Sumpahan keturunan. Kau banyak sangat tengok cerita, kau banyak sangat tengok lukisan, masa tu kau tanya soalan pelik-pelik. Sumpahan keturunan lah, sumpahan. Kau tak payah kisah, kau jangan nak pening kepala pasal kau sumpah, disumpahkan ke, tersumpah ke apa benda. Kalau kau dah memang ada hint-hint yang menyebabkan kau memang ada gangguan, kau pergi je rawatan. Nanti tahulah dia bongkar kan. Okey? Tahulah dia bongkar kan. Masa tu jangan banyak tengok lukisan. Sebab dia tidak menunjukkan apa-apa yang sebenar-benarnya. Kan? Okey? Lepas tu bila kita cakap itu, dia tu merawat tu semua orang tak sedar kalau tak kau. Ingat aku nak kau orang tak sedar. Kamu ingat saya ni rawat, kalau kami nak kau orang tu tak sedar, betul tak? Bila dia tak sedar, aku kena layan dia lama. Kalau dia tak sedar, sekejap je aku rawat dia. Kalau dia dah tak sedar tu, nak melayang kerana dia, kau ingat senang ke? Kan? Tak ada je kita nak bagi dia tak sedar. Dan memang jin dia dalam badan dia, menggelupur lah dia. Okay? Tapi dia nak kena ada pembuktian lah. Okay? Dia kena ada pembuktian. Saya cakap banyak kali lah. Saya banyak kali cakap. Dalam segala segi apa benda rawatan pun, dia kena ada pembuktian. Dia tak boleh
dia tak boleh main agak-agak. Bila main agak-agak, dia jadi masalah. Okey? Dia kena ada pembuktian dia. Kerak lebam kena kokak. Kerak lebam kena kokak. Kenapa? Tapi masih tak mimpi apa-apa, kurang vitamin C tak? Okey? Kalau akak kokak-kokak, tanya dengan suami dulu, ada tak kokak-kokak akak ke tengah-tengah malam ke apa kan? Mana tahu akak jenis garang. Suami nak pula takut-takut, dia kokak-kokak je lah kan. Ada kau ingat, kau tak tahu benda ni ada. Suami jenis garang, kau ni asyik nak je. Ada juga kan. Jadi suami pun nak, dia kokak-kokak je lah. Kena tanya. Ataupun kalau akak rasa nak lebih kepastian, akak letak CCTV dalam bilik akak dengan suami je pun. Okey? Kalau yang kedua, kemungkinan besar dia kurang vitamin C. Vitamin C kalau kurang pun dia akan jadi lebam-lebam kat tubuh badan. Pertama, akak letak CCTV, tengok suami kokak ke tak. Yang kedua, akak letak akak makan vitamin C. Okey, lepas tu tengok ada perubahan tak. Tapi kalau tak ada perubahan, saya rasa kena dapat rawatan. Okey? Saya tak kahwin lagi ustaz. Tak apa, kau letak je CCTV untuk diri kau. Takut. Kita mana nak tahu tak kucing kokak ke apa, mana nak tahu kan. Okey, mungkin kurang vitamin C. Tapi biasanya kalau kata mimpi kena kokak-kokak ni, biasanya saya takut jin asyik je. Takut keadaan jin asyik je lah. Kan? Kalau akak tak dapat mimpi, kadang-kadang akak pun satu hal, tidur lewat. Akak tidur pukul 5 tu, tidur pukul 4, pukul 5, tak sempat nak mimpi kat dah azan subuh. Kan? Cuba tidur awal sikit. Tidur awal sikit. Kadang-kadang roh akak tu nak bagi tahu petunjuk pun tak sempat. Tahu-tahu kena kokak je. Okey, tidur awal sikit. Ustaz, bantulah saya. Apa masuk kerap mimpi kena kejar, lari daripada orang, mimpi bunuh. Tu mimpi gangguan sihir tu kak. Ada orang cuba untuk menyihiri akak. Okey, tu biasanya, kebiasaannya mimpi tu adalah mimpi ke arah ada orang cuba menyihir akak. Cuma sejauh mana dah kena ke belum ke, wallahu alam. Okey, yang tu saya tak pasti lagi. Tapi kalau kata mimpi ular tu dah patuk akak dah semuanya, biasanya memang dah kena lah. Okey, biasanya memang dah kena. Ustaz, macam mana nak tahu perawat tu pakai pendamping? Susah kau nak tahu dia pakai pendamping ke tidak. Kau nak tahu macam mana? Okey, kau nak tahu dia pakai pendamping. Ada je yang pakai ayat Quran pun dia pakai pendamping juga. Pasal tu, kalau kamu nak tahu perawat tu pakai pendamping ataupun tidak, paling mudah dia pakai konsep tilik. Perawat yang pakai pendamping, dia akan menggunakan sepenuhnya konsep tilik dalam rawatan dia. Itu yang paling mudah sekali. Dia pejam mata, semua benda dia boleh nampak. Dia pakai konsep tilik. Tilik, faham Kalau dia pakai konsep tilik, memang garantilah memang dia akan pakai pendamping. Sebab benda menilik tu tidak termaktub dalam Al-Quran. Itu yang paling senang lah untuk perasan benda tu. Okey. Tapi kalau zaman sekarang ni, dia orang punya skill macam-macam kak. Skill macam-macam. Tak ada mimpi ular, cuma kerap mimpi kena kejar dan bunuh orang saja. Takut ke arah sihir lah tu kak. Nanti kalau saya buat air tawar ke apa, cuba minum lah. Okey, cuba minum. Lepas tu tengok apa tindak balas dekat badan agak. Ustaz, macam mana nak buat rawatan? Saya tak tahu. Banyak tempat dah saya cuba. Kena usaha lagi kak. Kalau dengan saya, kena masuk link kak. Okey, saudara mara saya pun saya suruh masuk link. Sebab saya memang masuk link kak. Okey, saudara mara saya pun saya suruh masuk link. Sebab saya memang ada tak mai berubat belah utara. Bukan belah utara. Belah selatan pun tak ada. Belah timur pun tak ada. Belah barat pun tak ada. Belah mana-mana pun tak ada. Saya tak pernah pergi rawatan. Hari ni saya akan buat rawatan ke Pulau Pinang. Hari ni saya buat rawatan. Saya tak pernah pun buat macam tu. Awak kena datang tempat saya. Okey, saya tak ada buat tour bersama jin di negeri-negeri ni, semua tak ada. Okey, sebab saya tak buat benda ni full time. Okey, mungkin yang ada yang buat full time tu kamu boleh cubalah. Okey, kamu boleh cuba. Kalau bangun tidur kerap ada kesan cala panjang badan dan lebam-lebam kuning, mungkin ada gangguan ataupun mungkin dekat kamu punya tilam tu ada pasir-pasir ke, anak-anak main-main ke apa ke. Ada dia main-main pakai kasut atas tu berpasir, kamu pula tidur lesak pula. Itu yang mencala-cala badan tu. Okey, boleh jadi juga. Tapi kalau kata kerap kali mimpi yang pelik-pelik tu, pergi dapatkan rawatan. Okey, pergi alamak. Pergi dapatkan rawatan. Ustaz, boleh tak hantu raya memanipulate fikiran orang sekeliling mangsa? Bukan sekeliling mangsa, sampai ke kampung sebelah pun boleh. Apa tak boleh pula? Dia bergantung pada tuan yang memiliki hantu raya tersebut. Tuan tu kata, kau pergi ke kampung sebelah, aku bagi semua orang percaya dengan aku seorang, dia akan jadi macam tu. Okey, aku ni kalau kata geng-geng hantu raya, pemilik hantu raya ni, kalau di kalangan orang-orang yang memang macam musibat, aku tak heran sangat. Dia di kalangan orang-orang macam ulama tau, kita rasa macam,
Biar betul kan, ini macam tak percaya pun ada. Dia menggunakan benda tu dengan cara yang terbaik lah kan. Dia manipulate fikiran orang, dia bagi orang cuma trust dengan dia kan. Macam contoh orang yang tiba-tiba ikut jadi pengikut ajaran sesat, sedangkan kau dah tahu dah benda tu memang sesat, tapi dia tetap juga nak ikut. Itu kebiasaannya dia orang ni tak kosong. Okay? Dia orang ni bukan sekadar bercakap membuatkan orang tu boleh percaya dengan orang, tak. Dia orang tak kosong. Dengan dia orang tu mesti ada pendamping. Maknanya kata dia orang ni bukan kosong, kan? Dan membuat kamu tu terpedaya. Lepas tu dia pun start lah bagi nama mak, bagi nama ayah. Mari saya tengok kan, nama dah complete. Jadi untuk mempengaruhi kamu tu akan lebih mudah lah. Okay, so kena hati-hatilah benda tu. Apa dia Ustaz, kalau kita sering kali terasa ada rambut dekat leher tu kena sihir? Ustaz, kalau kita sering kali terasa ada rambut dekat leher, aku pun ada rambut juga kadang-kadang. Itu rambut perempuan lain. Bang Kakak jangan cerita kat sini. Macam mana saya tak faham. Rambut kat leher ke macam mana? Rambut orang lain ke tiba-tiba? Abang ada jumpa mana-mana perempuan lain ke apa ke? Kalau ada lalat selalu follow kita tu maknanya apa? Kadang-kadang buat kerja dalam mall, dan mall pun ada seekor je. Satu, kena spray minyak wangi mahal sikit. Kan? Okay, spray minyak wangi mahal sikit. Ataupun boleh pakai kasut hitam saya pun tak apa. Okay, itu yang pertama. Tapi kalau nak tanya, biasanya lalat ni memang menjurus kepada spy bangsa jin, ataupun spy kepada Tok Bomoh ni tadi. Ada je Tok Bomoh sebelum dia hantar jin, dia hantar spy dulu. Sebab kadang-kadang dia nak tahu kamu ni beriman ke tidak. Kena pula kamu jenis orang beriman, penat jadi hantar jin. Nak keluarkan seekor jin tu bukan mudah. Nak memanggil satu jin ikut dengar arahan ni bukan mudah. Kena pula kamu orang beriman, dia hantarnya jin. Balik-balik jin yang menggelupur orang kesakitan. So biasanya mereka akan hantar spy. Dia nak tengok kamu ni beriman ke tidak, kamu ni jaga solat kamu ke tidak. Itu tujuan dia hantar spy. Dia hantar spy, dia ni ada pakai apa-apa bahan-bahan rukiah tak, ada apa-apa protection tak, spy. Lepas tu spy pun balik. Okay tu, line clear. Dia satu produk pun tak ada, apa pun tak ada, solat pun tak ada, puasa pun tak ada, apa pun tak ada, ini barang kasih masuk terus. Barulah jin tu pergi. Okay, dia biasanya spy lah, biasanya spy. Okay, dapat je kasut hitam tu. Dapat kasut hitam ke kasut kijang, kau try dulu. Kau try. Aku kalau orang lain ni aku tak tahulah, tapi yang aku punya, insyaAllah kau tengoklah dia punya review dah beribu-ribu. TikTok ni dah ban aku punya shop ni. Aku tak tahu dah handphone yang keberapa aku beli. Aku rasa dah ke-13 ke-14 dah nombor telefon aku kena beli. Okay, punya dia marah sangat jual produk rukiah ni. Okay, cuba dulu. Yang kalau kata kat sini paling padu, kena try kasut hitam. Okay, cuma kalau kamu tak tahan sangat bau tu, kamu boleh dapatkan kasut kijang pun boleh, kasut merah pun boleh, kasut putih pun boleh. Pengisian dia semua sama. Ustaz, saya nak tanya. Ya, tanyalah. Dia aku tengah jawab dah ni. Kalau minta pontianak, kalau mimpi pontianak minta jaga anak dia tu, maksudnya apa? Saka ke? Okey, jangan terima. Macam mana kita nak kuatkan roh kita supaya tak terima? Angkat pergi kat VTT saya, tengok yang saya dah ajar macam mana kita nak kuatkan diri ataupun nak menjarakkan diri dengan saka keturunan. Ustaz, kita dah tidur Ustaz, macam mana kita nak tolak benda tu? Sebab roh kamu tak kuat. Bila roh kamu dah kuat, dia boleh menolak. Berapa ramai orang yang dah mengamalkan ayat kursi 7 penjuru yang saya ajar, sebelum ni sibuk duk dukung bayi. Sekarang ni dia dapat bayi, dia campak balik kat orang tu. Okey, sebelum ni ular duk patuk. Sekarang ni dia orang yang pergi kejar ular tu. Okey, itu dia maksudnya roh kamu tu dah kuat. Bila roh kamu dah kuat, kamu mesti akan tengok different. Bila roh kamu dah kuat, selama ni kena patuk ular, sakit. Bila kamu dah buat pengamalan, roh kamu dah kuat, ular tu kamu kejar, kamu tengok besok jadi macam mana. Badan kamu still okey, sedap. Dia keberanian tu dah mula datang. Kena kuatkan roh kita lah, rohani kita. Okey, bukan rohani. Kau jangan salah sebut rohana pula. Jangan lagi kerang, aku kena tidur luar ni kan. Okey, rohani. Okey, soalan yang seterusnya. Ustaz, saya pernah mimpi ni apa ni? Ustaz, rumah tak ada orang lelaki, orang perempuan late azan ke? Apa tak boleh azan pula? Azan je lah rumah kau. Janganlah kau azan sampai kau buka speaker dan sebagainya. Bukan aku suruh azan macam dekat apa? Bukan aku suruh azan masa kat masjid dah kau buka speaker apa semua, kau nak tunjuk kat siapa? Kau azan je lah kat rumah tu, pergi tengah-tengah rumah menghadap kiblat, lepas tu azan je lah. Apa masalahnya? Tak payah kuat-kuat pun tak apa, sekadar satu rumah kamu tu didengari. Mana kata suara kamu ni
Bilik pertama, bilik kedua, bilik ketiga, dapur, toilet dia semua dengar. Dia kena dengar lah, kan? Jangan buka kaset pula. Kau dah kenapa kan? Buka kaset pula azan. Apalah kan? Sendiri azan lah. Ustaz pernah mimpi si penyihir bagi tahu saya dia nak lawan. Dia nak lawan apa ni Dia marah saya pakai kasut hitam. Dah, kenapa dia masuk dalam mimpi kau? Kalau dia nak lawan aku, suruh dia masuk dalam mimpi aku lah. Dia masuk dalam mimpi kau dah buat apa? Dia nak lawankan aku, suruh dia masuk dalam mimpi aku. Aku kurung dia dalam mimpi aku, tak boleh keluar kan. Nanti kalau kau mimpi lagi, kau cakap je dengan penyihir tu, yang kau masuk dalam mimpi aku buat apa? Kau tak puas hati dengan Dika, kau masuk dalam mimpi dia kan. Okay, jangan takut, lawan kan. Apalah penyihir masuk dalam mimpi ni, buat apa? Masuk mimpi aku lah. Okay, kita ada tengok paranormal hantu yang asli. Boleh hantu tu datang pada orang yang tengok live. Kalau kamu tak kuat semangat macam ni bukan kata paranormal ataupun katakan kamu sedang tengok orang merawat. Okay, kamu sedang tengok orang merawat. Dia kadang-kadang ada banyak sebab. Kamu terlampau memfokus pun tak boleh juga. Kamu tengok paranormal cik hantu, sampaikan pokok bergoyang pun kamu kata ada hantu kat atas tu. Kamu terlampau fokus dengan objek pencahayaan pun kamu kata ada jin dan sebagainya. Tiba-tiba kamu rasa macam kerasukan. Sebenarnya bukan kerasukan tu, kamu sendiri memang dah ada hantu dalam badan. Okey, sebab kamu dah terlalu fokus dengan tu. Cahaya pun nampak pocong, pokok bergoyang pun cakap ada jin duduk sangkut atas pokok. Kamu terlalu fokus pun tak boleh. Okey. Tapi kalau kata aura tu kuat dekat tempat tu, contoh dia pergi, kebetulan paranormal ni memang pergi tempat yang memang auranya kuat, dan lubangkan angin kamu ni pula memang, ataupun kamu sedang dirawat ke, lubang angin kamu masih sedang terbuka, yang benda yang ada kat tempat tadi tu dia boleh datang juga dekat kamu. Ini pun boleh berlaku juga. Okey, masa tu kalau kata jenis orang yang kena sihir, orang yang tak kuat-kuat semangat, orang yang lubang-lubang angin masih terbuka, orang yang sedang mendapatkan rawatan, sebaik-baiknya cuba elakkan. Okey, cuba elakkan daripada melihat benda-benda macam tu. Aku suruh kau berzikir, suruh buat pengamalan. Malam-malam buat pengamalan, kau pergi tengok benda tu buat apa, kan? Banyak lagi benda lain boleh buat. Ustaz tak buat cabutan bertuah ke tahun ni? Saya nak buat cabutan bertuah tahun ni, tapi kita baru lagi buat. Saya dah tersilap tu. Patut tahun ni cabutan bertuah tu kita buat pada hari raya, tapi kita keluarkan kos lebih kurang 50,000 lebih rasanya kot untuk cabutan bertuah sebelum raya itu kan yang apa inflate semua dapat iPhone lah, dapat tu semua. So itu yang menyebabkan saya kata takkan nak buat sampai 2-3 kali. Lepas tu satu lagi, bila kita meeting dengan management untuk buat kongsi rezeki, ada beberapa dalam management mengatakan lebih banyak scammer dan lebih banyak nak mempergunakan kita. Jadi itu yang membuatkan saya tahun ni bulan puasa ni saya lebih pada give directly. Mana kata kamu buat live, saya rasa kamu memerlukan, saya hantarlah singa ke biawak ke lembu ke kambing ke, macam itulah saya bagi give tu directly lah. Okey, untuk tahun ni. Tahun depan saya tak tahulah macam mana. Okey, so ada je yang PM dengan staff saya, Ustaz tahun ni tak ada buat ke apa ni bagi apa duit dan sebagainya. Bukan tak boleh buat, boleh je buat, tapi scammer bang kakak. Kita orang mamu sampai sakit kepala. Tiba-tiba menyamar nama Fatimah, kita ingat dah ni, lepas tu menekan-nekan pula, dah cakap dah besok kita akan transfer, dia tekan je kita. Bila nak transfer, tu kadang-kadang macam, padahal dia tak pernah, kadang-kadang tak support kita pun, live kita pun dia tak masuk kan. Kan, produk kita pun tak. Bila kita dah bagi tolong, so bila dah kita bagi pertolongan, cuba buka minda, belajar buat affiliate ke, buka beg kuning ke untuk kamu punya masa akan datang kan. Tapi kalau kamu dalam kehidupan kita, kalau kita mengharapkan bantuan je, kita tak ke mana bang kakak. Bila kita dapat bantuan dan sebagainya, kita kena ada inisiatif diri sendiri, bangunkan macam mana kita nak bangunkan ekonomi keluarga kita. So mungkin dengan benda tu kita akan lebih semangat untuk buka beg kuning ke, support orang yang support kita ke, umpamanya macam tu lah. Tapi itulah, orang Melayu kita tak ada benda tu. Dia tak ada inisiatif macam tu. Okey, untuk sumbangan ni kita tengoklah macam mana. Saya pun tak nak kata apa-apa dulu. InsyaAllah saya tengok macam mana sebab saya tak sihat. Lepas tu masa saya pun tak berapa nak sihat ni. Saya tengok macam mana lah. Okey, doa-doa akan je ada kan. InsyaAllah kalau ada, mesti kita akan buat. Saya kalau bab berkongsi rezeki ni, biasanya memang saya akan lakukan. Okey. Soalan yang seterusnya, mimpi patuk ular ni semua saya dah jawab dah kak. Ustaz, kasut hitam boleh sapu kat muka? Buat apa nak sapu kat muka? Orang suruh sapu kat belakang ni je. 1, 2.
Kalau nak sapu sikit pun ambil dua ni, boleh letak kat atas ni. Okey, boleh letak dekat kening sikit pun boleh, dekat bawah sini pun sikit pun boleh. Jangan pergi sapu kat muka, tak payah sapu kat muka. Okey. Okey tak? Okey tak live? Okey ke tak? Okey live? Okey tak live saya? Okey kan? Tiger telefon tanya abang kat mana kan? Biasalah bini kan. Terima kasih banyak Nick. Nick ni bagus, dia semua orang dia bagi. Dia rezeki dia lebih insya-Allah. Okey, sudah. Jap, kita kalau Tiger call kita kena stop lah dulu, kena dah jawab kan. Tiger call kena bagi tahu dulu. Okey, soalan seterusnya. Air tawar insya-Allah lah minggu depan lah kita buat. Okey. Untuk air tawar, siapa-siapa yang nak bawa balik air tawar untuk ke kampung ke apa, ataupun siapa-siapa yang kecemasan kalau saya tak buat air tawar tak sempat ke, so nanti pusat rawatan akan masukkan dalam beg kuning lah, yang kita dah buat packaging semua siap dah. Cuma daripada pusat rawatan ni dia lain sikit. Kalau kita buat dalam live ni, garam kamu tak ada minyak 99 jin. Kalau kat pusat rawatan garam kita masuk 99 jin kita masuk. So botol pun keras juga apa semua. Yang mana nak dapatkan, saya rasa dalam sehari dua ni kita akan launching lah dekat dalam beg kuning. Korang boleh dapatkan beg kuning. Yang mana-mana tak berkemampuan tu tunggu saya buat air tawar. Jangan takut, saya still akan buat, cuma bagi saya tenaga sikit. Okay, so saya rasa mungkin dalam sehari dua ni, Mamu dah tak ada orang dah ke? Tinggal aku seorang je ke kat pusat rawatan ni? Tak, saya nak suruh dia ambil botol. Mamu pun dah hilang. Dah tak ada orang ke kat pusat rawatan ni? Pekerja semua balik tak bagi tahu aku. Tahu-tahu semua gaib je. Takkan Mamu dah balik baru 2:29. Mamu kat toilet kan? Janganlah, Mamu dah keluarkan, saya tunjuk. Tapi tak banyak lah, kita tak sempat. Nak packaging banyak lah. Untuk 100 botol tu mungkin ada lah kot. Okay, untuk 100 botol tu mungkin ada. Nanti korang tengok lah dekat Infinite ke apa benda dah masuk tu. Dah masuk tu nanti boleh tengok. Okay, clear Beza lah, dia ada beza lah. Kalau kat sini dia masuk garam dengan 99 G. Macam mana yang saya bagi dekat pesakit, macam tu lah saya buat untuk apa ni, untuk kita maharkan tu tadi. Untuk yang dekat follower ni, apa yang tengok lah, air apa kamu letak, saya pun nak tahu kan air apa. Okay. Soalan yang seterusnya. Ustaz, saya nak tanya, betul ke roh manusia yang hidup boleh ditanam? Saya pergi berubat, roh saya ditanam. Dahsyat dia ambil tugas malaikat nama ni. Ustaz, saya nak tanya, betul ke roh manusia yang hidup boleh ditanam? Saya pergi berubat, dia cakap roh saya ditanam. Tanyakan dia nama malaikat apa? Siapa bagi dia jurusan malaikat tu? Roh apa? Kalau roh kamu ditanam, macam mana kamu boleh hidup lagi? Roh ni kalau dah ditanam ke, diikat ke apa benda, roh ni kalau dah keluar daripada badan, matilah. Macam mana pula? Saya rasa sukma kot. Sukma tu ditanam tu betul lah. Roh tak boleh ke? Roh kalau keluar daripada badan akak, saya ingat besok dah keluar gambar akak hitam putih. Okay? Sukma tu mungkin boleh. Roh tak boleh ke? Roh tu tak boleh ditanam. Awal roh masuk dalam kubur, patutnya jasad masuk dulu. Roh duduk kat tepi dulu kan. Ini roh masuk dulu, jasad ada. Jasad boleh makan aiskrim lagi. Tak boleh. Macam tu tak boleh. Kalau dengar perempuan bagi salam, kalau dengar perempuan beri salam tengah malam tu gangguan ke? Dah gangguan lah. Takkan dah tak ada orang kat rumah, tiba-tiba dengar orang bagi salam. Gangguan lah tu kan. Tiba-tiba lah ada orang bagi salam. Cuma gangguan tu tak tahulah kamu yang diganggu, ataupun rumah kamu yang bermasalah, ataupun terpalit dengan keturunan kamu kan. Okay. Kalau perempuan dengan perempuan bagi salam, masalah. Kalau kata perempuan dengan lelaki bagi salam, tak apa. Bagi Waalaikumsalam. Itu mungkin suami kamu yang nak masuk dalam bilik. Kau jangan terperanjat pula. Selama ni suami aku tak pernah pula bagi salam, hari ni dia bagi salam pula. Bila dia bagi salam tu kau faham. Itu kata kekunci bagi seorang lelaki. Kadang-kadang benda tu berlaku. Jangan pelik. Okay, jangan pelik.
Mana nak dapatkan minyak kasuri ya? Sekejap saya buka beg kuning dah 2-3 minit saya buka. Tapi saya tak boleh buka lama. Kan sebab saya bagi laluan daripada affiliate saya. Okey, saya bagi laluan pada affiliate saya. Lepas ni kan kita jawab soalan tentang produk saja. Yang mana tak faham ke apa, saya tolong jawabkan. Okey, kita sampai 3 hari bulan. Okey, so mana-mana yang nak dapatkan harga promo ni sampai 3 hari bulan saja. Lepas tu dia akan kembali pada yang asal. Okey, yang asal. Saya pakai minyak kasuri hitam. Saya mengaji dan berdoa beri petunjuk. Sampai mimpi orang yang dikenali dengan muka yang marah. Alhamdulillah dapat petunjuk. Tapi kamu tak boleh mengiyakan cuma sekadar petunjuk. Boleh berhati-hati saja. Okey. Kalau kamu ikut step yang saya bagi. Sebab dalam kasuri hitam ni mana ada gelombang khusus yang kita buat supaya benda dalam badan ni jadi menggelupur. Ataupun bau-bau yang benda-benda nak rapat ni jadi tak boleh nak rapat. Okey. Pasal tu saya kata kalau produk saya, yang banyak-banyak produk saya, yang mana korang kena try kasuri hitam. Yang paling terbagus kasuri hitam. Bermula dekat situ dulu. Lepas tu kalau kamu ada bajet sikit nak beli kasuri merah, kalau kata nak main yang apa 99G dengan 44 ni, mana kata kamu dah memang ada gangguan berat dan kerap kali pergi rawatan apa semua, boleh ambil 99G dengan 44. Kalau kamu sekadar baru nak belajar-belajar ataupun nak detect diri kamu, ambil yang hitam atau hitam, putih ataupun kijang. Itu boleh. Okey, cuba dulu. Okey, faham bagus. Okey, kita buka lah yang ni sementara kita sambung soalan-soalan. Kita buka sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ya, banyak pula produk aku nak tekan ni. Up. Okey, saya dah letak dah semua tu. Kalau kasuri hitam tu kamu tengok dekat situ ada tulis kasuri hitam. Nanti dia boleh ni kamu belilah kat situ, senang. Okey, saya buka tak lama untuk beg kuning, lepas tu korang pergi cari affiliate lah. Saya mimpi berada di neraka dan syurga. Apa maksud dia ustaz? Takut pula rasa. Macam mana kau tahu syurga macam mana? Neraka tu kau macam mana kau boleh tahu macam mana? Macam mana yang kau tahu yang mimpi tu kau kat syurga? Cuba cerita sikit. Mana yang kau tahu yang kau mimpi tu memang kat neraka? Kalau kata kau taklah izinkan perkara tu berlaku dalam mimpi kamu, mana kata kamu kena banyak berdoa, rapatkan diri dengan Allah Ta'ala. Okay? Mungkin ada perkara-perkara baik yang dia suruh kamu istiqamah lah pada diri. Kan? Okay? Banyakkanlah berdoa, banyakkan buat solat hajat ke taubat ke apa benda ke, untuk kamu memilih kamu nak neraka ke kamu nak syurga. Kan? Ustaz, macam mana nak join affiliate? PM dengan Tok Mamu ataupun cari Brola TV. Nanti dia akan ajarkan macam mana nak jadi affiliate. Okay. Saya pinkan ni. Okay. Yang mana-mana yang saya pinkan ni, yang mana-mana nak kesan korang punya diri, ada gangguan sihir ke tidak, ada tak kena dengan kau ke tidak, anak-anak kerap kali malam-malam menangis. Okay, adakah benda tu berkait dengan apa, dengan gangguan ke tidak ke apa. Ambil kasuri hitam ni, ikut step yang saya dah bagi. Okay, ikut step yang saya dah bagi. Yang mana tak ada dalam beg kuning tu boleh pergi dekat saya punya beg oren. Okay, tekan je pusat rawatan Nike. Okay, lepas tu dekat belakang, jangan kau buang kotak ni. Dekat belakang ni saya dah sediakan video. Nanti ambil telefon, buka kamera, scan dekat tempat ni. Okay, scan, nanti dia akan keluar video tu. Kamu tekan link tu, dia akan pergi dekat video cara penggunaan dia. So kalau baby menangis, macam mana cara nak buat. Kalau kata dia lebih pada deria bau, yang saya keluarkan ni dia lebih pada deria bau. Untuk kasuri hitam, merah, kijang ni dia lebih pada deria bau. Cuba dulu. InsyaAllah pasti kamu akan dapat banyak. Ni geng-geng paranormal pun saya dapat maklum. Dia orang masuk hutan pun dah pakai kasuri hitam Medica. Baru dia tahu nasib dia. Dia cari hantu dia pun takut. Dah dia pakai kasuri hitam aku. Saya dapat info macam tu lah. Kan? So ada yang diganggu kat rumah dan dia pakai pula pagar daripada saya. Dia nampak. Mungkin dia tengok feedback tu banyak. Dan feedback tu alhamdulillah banyak. Dia kalau panggil perawat datang pun sama juga. Dia akan buat kaedah yang sama juga. Okey, dia sebenarnya kalau tanya dengan saya, gelombang yang dia masukkan tu yang penting sebenarnya. Okey, nak menggegarkan bangsa jin tu. Okey, yang paling tengah murah sekarang ni 99G ni. Yang mana gangguan-gangguan berat tu, okey, masa ni boleh ambil lah 99G dengan 44 tu. Okey, dia lagi banyak. Dia boleh buat minum, dia boleh masukkan dalam minuman, masuk sikit je. Kan? Tapi kamu dah sebab ada je yang tiba-tiba jadi perawat, kan? Pun ada juga kan. Okay, kalau kata kebanyakan perawat yang baru-baru nak naik dan sebagainya pun banyak juga yang ambil 99G sebab dia tak payah nak rukiah lama-lama.
Okey, dia titik sikit je, dia bagi pesakit tu minum, bismillahirrahmanirrahim, dah mengelupur dah jin dalam badan. Okey, lepas tu ikut kamulah nak Islamkan ke, nak kafirkan ke, nak Indiakan ke, nak jadikan Kristian ke apa, itu suka tinggi, ikut perawat tu lah. Okey. Dia cakap ditanam dah separuh. Dia cakap dah ditanam separuh. Orang yang buat nak suruh terima saka, saya kena 1,500 masa tu. Pasal apa sampai 1,500 ke? Apa? Harga dia macam ni, Kak. Harga ni tak boleh saya pertikaikan sebenarnya. Harga rawatan ni saya tak boleh nak pertikaikan. Dia bergantung pada akak, Kak. Kalau akak rasa akak berkemampuan, akak pergi. Kalau akak rasa akak tak pasti, akak kena tanya yang lain-lain dulu, yang pakai-pakai yang lain apa semua. Okey, tapi akak jangan bagi tahu harga akak, nanti dia orang main negotiate, kan? Cuma kalau macam pusat rawatan nikah, kami tak pernah, kalau kata roh akak kena tanam harga lain, roh akak kena ikat harga lain, roh akak dua atas pokok harga lain, yang tu sama je. Kat sini semua sama je, rate tu sama je, kita tak pernah ubah-ubah pun. Okey. So kalau kata akak mampu, dah terkena, saya pun tak tahulah dah terkena ke atau betul-betul dia rawat akak, saya pun tak tahu, kan. Tu wallahu alam. Tapi kalau akak rasa masih tak okey lagi, akak kena dapatkan rawatan susulan lah. Okey, rawatan yang seterusnya. Okey, bagi-bagi mana yang ada masalah sakit keturunan, yang jin kerap kali keluar masuk dalam badan, yang nak cepat dapat detect, ada tak benda nak cuba kuasai badan kamu, yang selalu sangat kena jin asyik. Jin asyik ni mana kata laluan kita lemah. Bila kita lemah, laluan kita terbuka. Jadi jin asyik ni memang senang nak dapat kita. Dapatkan tasbih. Okey, tasbih yang keluar tu tak kisahlah normal ke, dengan yang normal dah tak banyak. Saya rasa ada 70 utas saja. Sebab stok saya dapat tak banyak. Cuma yang satu lagi tu dia banyak stok. Okey, salah satu tu pun sama, benda yang sama, cuma kualiti berbeza. Kalau yang normal tu dia kokar, kain kokar tu cantik, dia punya tu cantik, pengisian yang sama. Okey, so boleh pilih. Yang mana nak dapatkan gelang pun boleh. Cuma kalau tanya dengan saya, kalau kamu betul-betul ada gangguan yang berat, tasbih is better. Okey, tasbih lebih better. Tapi kalau perempuan kan dia tak suka, kan, dia suka pakai gelang. So boleh je pakai gelang tu. Okey, boleh je dapat hint cepat. Kamu boleh tanyalah, kamu nak, kalau saya cakap pasal produk saya, kamu mesti cakap produk dia, mestilah dia poyo cakap produk dia bagus. Abang masuk dalam grup tele saya, abang tengoklah dah beribu-ribu dah kita punya feedback. Okey, kita punya feedback. Minyak 1000 bisa kena sapu dekat luar untuk buangkan bisa dekat dalam badan. Okey, minyak 1000 bisa ni tak semestinya kamu ada gangguan saja kamu boleh pakai. Mana-mana selalu penat badan, sakit-sakit badan, rasa macam badan macam ada yang tak kena, pun boleh detect juga. Okey, dia boleh detect juga. Bos letak produk. Mamu, you dah balik ke belum? You kalau belum balik, masuk dalam macam bawa air tawar tu sini. Mamu suruh letak produk. Dia dah dapat tu lah tu. Dia dah tahu dapat ni lah tu. Saya letak satu je lah. Banyak-banyak buat apa, dia orang dah tahu dah. Satu boleh mamu, kan? Okey, satu tak kena kot. Kalau dia tak letak langsung kena. Tu saya dah letak dah tu. Okey, macam ni Ikhtiar Zuriat. Ikhtiar Zuriat ni siapa-siapa yang payah sangat nak dapat masalah pregnant, tak pregnant, asyik gugur, kamu nak detect betul ke tak betul yang aku punya kunci nafsu dah terkunci, ataupun betul ke tak betul ada jin yang sedang mengganggu aku yang sampai aku tak boleh nak pregnant. Kau minum benda ni, satu sudu pagi, satu sudu malam. Suami pun minum, lelaki pun minum. Dua-dua minum. Kalau kata terlampau sakit sangat-sangat dekat korang punya bagian hari-hari, berkemungkinan besar ada yang tak kena. Benda ni juga dia boleh bantu untuk buang buhur-buhur dekat dalam badan. Tapi kalau kau minum ni, tiba-tiba kau berak berdarah ke, kencing berdarah ke, kau janganlah panik. Okey? Tiba-tiba keluar, ada setengah tu keluar keluar benang lah, keluar rambut lah. Dia tak rawat dengan saya pun. Dia minum benda ni je pagi sekali, malam sekali. Dia minum, benda tu masuk dalam darah, mana yang buhur-buhur yang ada dalam badan tu dia tenang keluar. Okey, dia tenang keluar. Dia konsep dia macam air tawar, tapi dia punya ni, dia fokus utama dia pada bahagian rahim. Yang mana-mana susah nak dapatkan zuriat ke apa, cuba. Kalau nak tengok feedback, betul ke minum ni boleh dapat zuriat? Kalau berkaitan dengan sihir, kamu tak dapat zuriat ni, disebabkan kamu ada kena sihir ataupun saka, kamu boleh tengok feedback saya dekat tadi, berapa ramai yang dah berjaya dapat baby dengan minum ni, satu sudu pagi, satu sudu malam. Okey, yang mana-mana ada masalah period pun boleh juga cuba. Okey, mana masalah period pun boleh juga cuba. Beg nombor 17 ke Ustaz? Alamak, aku dah kena buka pula beg ni. Aku pun tengok kat situ dia tulis Ikhtiar Zuriat. Beg nombor 17. Okey, beg nombor 17 tu. Okey, so lain-lain lah dia punya, ada banyak
Lain dia punya tu, lain lah dia punya apa, dia punya ni. Tapi ada yang sendiri-sendiri buat uji kaji. Ada je yang ambil pagar rumah, pagar kedai yang kita buat tu dah diletaknya dekat stokin pun ada. Gelombang sama, dia nak menghancurkan sihir. Boleh cubalah. Hari tu pesakit seorang tu dia tak boleh berak. Berapa lama tak boleh berak, saya pun lupa tanya dia. Saya buat live kan, kes tu kan, mungkin ramai yang tengok. Dia tak boleh nak berak. Habis tu macam mana boleh berak? Dia pergi hospital apa, injek apa semua pun tak boleh berak juga. So saya cakap dengan akak tu, habis macam mana boleh berak? Dia potong dengan sabun. Sabun tu dia potong kecil, dia masukkan sikit dekat dalam dia punya tu lah, kat bawah tu. Terus boleh berak. Mana kata berkemungkinan besar berkaitan dengan setan lah tu, menggelupur setan. Ada tak dia orang duduk kat situ? Ada, apa tak ada pula. Okey, kasturi putih, kasturi kijang, kasturi merah, kasturi hitam, pengisian dia tu semua sama. Okey, bau saja yang berbeza. Putih bau dia lain. Putih ni kalau perempuan macam bau-bau ros sikit. Kalau merah ni macam bau-bau orang-orang kaya sikit. Okey, kalau kijang ni saya rasa korang semua dah tahulah, bau kijang ni bau manis. Kalau bau kasturi hitam ni bau dia keras. Dia keras. Dia, kalau tanya dengan saya, antara semua ni kalau kata melibatkan gangguan, mana yang bagus? Kasturi hitam. Okey, daripada pusat rawatan kita, kasturi hitam. Kau boleh ambil lah kasturi, kau bawa lah pergi mana-mana, pergi Maidin ke apa benda ni, bukan barang Maidin, kau bawa lah mana-mana pun, kita tak ada hal. Sebab benda ni memang kita tempah. Okey, daripada pusat rawatan ni kita tempah. Dia bukan ada dekat Maidin ke dekat mana-mana. Kita tempah mamat ni, kau buat benda ni, siap benda tu, hantar kat kita, baru kita masukkan pengisian dia. Okey. Pasal tu dia punya bau dia pun semerbak, dia lain macam. Sebab saya nakkan kualiti bang kakak. Kalau bermain dengan saya akan jaga kualiti. Saya minatkan kualiti. Saya nak satu-satu benda yang kita keluarkan sampai orang tak boleh komplain. Macam saya suka perfect. Saya suka buat satu-satu benda tu, saya suka perfect. Saya suka nampak benda tu perfect. Macam contoh kita nak buat keluar air tawar. Air tawar ni biasa orang buat pakai botol plastik biasa kan. Saya tak nak. Saya nak satu benda yang macam, kalau keluar daripada pusat rawatan nikis, saya nak benda tu mesti nampak nampak eksklusif. Nampak lebih, kita menghargai pada produk tu. Kita akan buat something yang lain daripada yang lain lah biasanya. Okey, garam ustaz menjadi suami baru tabur dah kerasukan. Nampak? Dia tabur garam. Dia aku pun tak kenal dia siapa dia ni. Garam ustaz menjadi. Ada orang cakap apalah, garam tu harga 30 sen 40 sen. Dan kau pergi beli sendiri, kau pergi buat sendiri. Kau pergi beli garam tu yang 30 sen 40 sen tu dengan barang-barang, kau pergi bagi kat perawat yang bercakap tu. Kan? Pergi bagi. Kita tengok jadi tak jadi. Kan? Dia bukan pasal garam je kak. Setiap produk daripada sini dia ada hajat dia. Setiap produk ni dia ada pembagian dia. Saya nak terang lebih-lebih ni pun payah kan. Tapi kita tahulah, biar saya dengan Allah Ta'ala kan. Nampak? Dia pun letak garam. Lelaki dia dah kerasukan. Boleh tahu nasib dia menggelupur ke tak menggelupur. Pasal tu kalau buat pagar rumah dengan pagar kedai, kamu jangan risau jin tu keluar ke tak keluar. Tapi syarat paling penting, duduk kat tengah-tengah rumah, kamu mesti azan. Dan suara azan yang kamu lantunkan tu, dia mesti sampai dekat semua kawasan rumah kamu. Dia tak payah sampai rumah sebelah, sampai dekat kawasan kamu. Maksud kata, kamu mesti boleh tahu masa kamu azan tu, suara kamu ni sampai kat bilik pertama, bilik kedua, bilik air, semua akan sampai. Okey, kita dah bagi hint, dah bagi petunjuk kepada benda yang ada dalam rumah. Kalau dia tak nak keluar juga, itu tu pulang pada dia. Dan kita kurung dekat dalam rumah tu, bagi dia kesakitan. Buat sebulan sekali. Mana-mana orang yang kena, mana-mana orang yang meniaga dan sebagainya, tak kisahlah kau meniaga bazar. Kalau kau rasa kau meniaga bazar ni macam tak ada orang nak pergi, kau tanya dulu makanan kau tu buat sedap tak sedap. Kan? Kau jangan kau seorang makan, kau bagi jiran-jiran rasa sedap tak masakan saya. Kan? Kalau kata semua kata sedap, baru kau pergi jual. Ini kau jual popiah, bukan main keras. Kan? Mana ni ada orang nak beli. So kalau kata tempat tak statik, tabur je. Bila kau nak meniaga tu, Bismillahirrahmanirrahim, tabur kan dekat tempat tu. Nanti dia akan protect kat kawasan korang tu. So kalau kata pelanggaran, video anda menggunakan kandungan daripada pencipta lain, kepala otak dia, akulah pencipta produk ni. Bila masa pula aku cipta lain? Hei, aku tak pernah pencipta lain lah Tito. Ini produk aku. Kau tak nampak sini muka aku. Mana pula produk orang lain pula? Okay. Kalau kau masak dah memang tak sedap, memang tak boleh buat apa lah kan. Aku pun nak cakap macam mana. Tapi kalau kamu rasa masakan kamu sedap, yang paling senang kamu punya makanan lah cepat basi. Kamu masak tu cepat basi, kamu mesti rasa pelik. Kalau cepat basi ni biasanya boleh kena sihir. Tapi kalau kata kamu dah biasa guna produk saya, kamu sendiri boleh kesan kedai mana yang hantar sihir pada kamu. Okay? Dia akan datang dalam mimpi kamu, dia akan datang tak puas hati dalam mimpi kamu. Dan biasanya dekat apa ni, yang biasa saya dapat feedback lah kebanyakannya, bila malam dekat dia punya kedai ni, burung apa tu, burung kelawar ni akan main dekat atas kedai dia.
dia akan pusing kat atas kedai dia. Dia akan main, okey. So biasanya kedai tu kadang-kadang kedai tu dia tak sihir kamu pun. Kadang-kadang kedai-kedai ni dia orang pakai pelaris untuk dia orang. Jadi bila dia pakai pelaris untuk dia orang, korang pun kenalah kan. Macam contoh pelaris, macam contoh ni kedai. Okey, kedai A dia pakai pelaris. Okey. Katakan ni kedai B. Tak boleh pula. Okey, ni kedai A, ni kedai kau lah. Ni kedai kau. Ni kedai B. Kedai B ni pakai pelaris. So pakai pelaris ni biasanya mereka yang pakai pelaris memang digunakan bangsa jin lah. So jin ni dia tak buat pun kedai kau. Jin ni dia akan pusing. Dia akan pusing semua kedai-kedai ni. Bila ada orang nak pergi kedai kau, jin ni akan masuk dalam fikiran dia ni untuk pergi dekat kedai kau. Dia akan tarik. Mana yang nak pergi kat kedai dia, jin ni akan tarik masuk kat kedai kau. Bila nak pergi kat kedai kau, dia pergi tarik. Dia tak sihir kamu pun. Okey, cuma pelaris yang dia pakai tu, bangsa jin tu dia akan tarik. Dia pergi kat kedai Samad, benda tu akan masuk dalam fikiran Samad. Dia tiba-tiba nampak, padahal makanan kau ni nampak sedap dah. Dia nampak, macam tak berapa nak jadi ya. Apa kau pergi? Padahal Samad ni tak rasa pun lagi makanan kau tu sedap ke tak sedap. Faham tak? Dia akan tarik. Itu dia punya konsep. Orang-orang yang pakai pelaris, kan? Okey, tak payah pakai banyak. Abang kakak kau tak payah nak. Kau tak payah campak banyak-banyak. Abang kakak kau campak sikit je. Kalau korang nakkan kepastian, masuk dalam grup tele saya. Banyak gila review pasal produk-produk daripada tempat saya. Dan review tu, ada setengah orang ada orang-orang yang apa benda dalam aku punya tele, dekat dalam aku punya tele tu, bukan 1,000 orang ada puluh ribu orang kot. Kan? Puluh ribu orang, bukannya 1-2 orang. Okey? So kalau boleh masuk kat situ boleh tengok. Okey, apa saya punya tele, IK Fans Club. Kan? Mungkin moderator nanti boleh markkan, pergi kat situ. Banyak info-info yang dapat kat situ. Dan kalau kata macam contoh korang apa ni, masalah yang berat-berat pun boleh bagi tahu kat situ. Kalau korang Wahab saya pun dah cecah 50k lebih dah. Okey, mungkin saya tak dapat nak balas. So korang boleh bagi tahu dekat dalam grup tele tu. Nanti orang-orang penting dalam tu dia akan sampaikan dekat saya. Okey, dia akan sampaikan dekat saya. Okey, faham Ustaz, kenapa saya mimpi pasir dan biji pokok ru keluar banyak daripada mulut ya? Manalah saya tahu kan kenapa awak mimpi macam tu. Takut awak ada termakan benda-benda sihir. Dia roh awak memberikan petunjuk kepada awak. So boleh dapatkan barang-barang ni ataupun boleh dapatkan air tawar. Dia cuba minum air tawar. Okey, so mana-mana selepas ni siapa-siapa yang terlepas air tawar, dah tak payah nak pening kepala dah. Okey, tak payah nak pening kepala, boleh dapatkan air tawar tu dekat pusat rawatan pun boleh, dekat beg kuning pun nanti boleh, dekat beg oren nanti pun boleh. Okey, kita dah keluarkan benda tu secara menyeluruh. Sebab itu kita tunggu botol yang eksklusif sikit. Saya nakkan kualiti, saya tak nak macam sampai pecah lah, itulah inilah. So kita pun dah order kat 100,000 botol kot daripada China. Okey, insyaAllah tak ada tulis kalimah Allah ke apa. Kita tak ada bagi design macam tu. Okay, kita dah order 100,000 botol daripada China. InsyaAllah dalam masa terdekat ni sampai. So yang mana ada ni nanti kita akan war-warkan lah dalam masa terdekat ni. Yang mana berkemampuan ambil, tak mampu tak payah. Kau tunggu je aku buat hari Isnin ke Selasa ke. Saya dah free sikit, saya buat air tawar. Okey? Okey, boleh ya? Bagus. Function sabun tu apa? Untuk keluarkan bu dekat dalam badan. Mana-mana yang ada gatal, ada masalah enzima ataupun awak nak lebih kepastian sabun tu boleh guna untuk apa, masuk dalam grup tele, cuba tanya dalam grup tele. Nanti awak tengok review dia berapa banyak. Sebab lain orang ada orang pakai keluar kaca pun ada. Ada orang pakai keluar benang pun ada. Ada orang pakai keluar jarum peniti pun ada. Saya sendiri secara honestly saya pun tak sangka lah pula pakai sabun boleh keluar jarum. Kan? Tu yang dia ambil gambar, yang tu yang kita tengok. Oh iyalah kot, kan? Ada yang keluar sepian kaca dekat tangan, padahal benda tu sabun. Tapi boleh pula keluar sepian kaca, kan? Alamak, tadi pin dah terlepas dah. Apa dia cakap ni? Okey, lain orang lain rasa ni. Tapi kalau kata benda-benda, kalau kau kata korang dah memang kena dengan gangguan, memang kau kena bertukar dengan barang-barang syifa. Mana kata kalau sabun kena tukar dengan sabun yang berkaitan dengan gelombang ayat Quran tu tadi. Macam contoh protect rumah. Kalau selama ni kau beli pewangi rumah, kau dah kena tukar dah dengan protect barang-barang syifa. Kasut hitam tu boleh buat spray rumah korang. Nak kena bertukar dah benda tu. Memang kena bertukar untuk lawan balik benda yang mengganggu korang tu. Okey. Lagi soalannya apa Cara betul perawat mengesan sihir pengasih. Saya dah alamak. Video anda menggunakan kandungan pencipta lain. Mana ada video aku gunakan kandungan pencipta lain? Apa benda dia ni?
Okey, dah 2 kali dah saya kena, dah 2 kali saya kena ni apa, dah kena apa? Kena ni. Apa benda lah aku tak tahulah TikTok ni, dia kata aku guna macam mana tadi, apa soalan tadi? Elbow pengasih tu kat bawah dada ni bagi kak. Aku ni dia orang tak nak ajar ni, aku dah ajar kat bawah dada ni je kak. Daripada sini sampai pergi kat sini. Kaedah tu saya dah ajar. Lepas tu untuk lelaki dan wanita, bila kamu dah rasa benda ni ada tajam masa pisau, lepas tu mainkan sini 1, 2, 3, 4, terus ke arah bahagian puting tu, lelaki dan wanita. Bila kau buat macam tu, ikut step saya bagi tu, bila buat sampai dekat bahagian puting tu, dia akan rasa macam mencucuk macam pisau. Jangan kau buang. Kau stay dulu, kau pusingkan je limau yang saya ajar tu. Pusingkan kat situ, lepas tu lepaskan. Lepas tu tarik lagi. Nanti lama-lama nanti dia punya apa? Dia punya rasa tajam macam pisau tu dia akan hilang. Kemudian korang dah boleh dapat balik diri korang. Okey? Itu salah satulah untuk kalau sebelum kamu jumpa perawat, kamu sendiri cek. Kalau jumpa dengan perawat tu memang dia rukiahkanlah kamu terus kan. Tunggu apa lagi? Lepas kamu dah dirukiahkan, lepas tu kamu nak kenalah. Kamu nak kenalah buat macam yang saya bagi tahu tu. Beg kuning dah tak ada dah. Tak ada dah, kena ban dah tu. Dah tak ada dah. Tidak boleh menambah pada saya lah. Tak kau lah. Tak ada, dia tak bagi. Tak ada beg kuning dah duduk tepi. Nanti korang boleh pergi kat saya punya Shopee. Dia tak buka beg kuning, aku bagi tahu terus. Nanti boleh pergi kat Shopee atau pergi dekat semua saya punya affiliate. Okay guys, dah pukul 3 dah. Saya pun ada benda nak buat ni. So ada rezeki nanti kita jumpa lagi semua. Okay. Air tawar insyaAllah doakan saya cepat sihat. Isnin ke Selasa ke nanti kita akan cubalah. Saya akan cuba buat. Yang mana-mana nak dapat air tawar daripada pusat rawatan pun, nanti dalam sehari 2 ni dia akan launching dekat dalam beg kuning. So korang boleh dapatkan kat sana. Lagi mudah. Okay, terima kasih banyak Nick. Terima kasih banyak mana-mana yang bagi gift ni apa semua. Korang pun sedia maklum, gift yang dapat pada saya ni, biasanya kita akan saya akan tukar balik pada coin dan saya akan bagi balik pada orang yang lebih memerlukan. Daripada dulu sampai sekarang saya buat live, saya tak pernah meminta-minta gift. Orang nak bagi-bagi, tak bagi pun saya okey. Yang penting korang doakan saya dan pasukan saya semua sihat, saya pun sihat. Okay? Itu pun dah syukur, alhamdulillah dah. Okay, jumpa lagi semua. Garam boleh pagar ofi tak Ustaz? MOF banyak sangat jenis tak boleh. Bukan kata pagar apa. Kalau kata kamu nak pagar ofi, jangan kamu pagar satu MOS, satu building. Kamu pagar tempat kamu duduk je cukup dah. Okey, kalau kata macam contoh kamu takut, kamu khawatirilah orang-orang yang macam nanti orang cakap apa pula, takut orang cakap kamu kaki bomoh pula kan. Kamu ambil je bekas. Macam contoh kamu ambil bekas kaca putih bukan kaca putih ke kaca hitam tak kisah. Kamu letak je garam tu letak dekat dalam apa? Dalam bekas tu. Lepas tu kamu letak je atas table kamu. Pun boleh juga. Okey, dia punya aura tu nanti insya-Allah dia akan kuat juga kat situ. Kalau macam contoh kamu nak tabu kamu jadi macam jadi kau cakap aku bomohkan pula kan. So kalau kamu risau, kamu ambil je satu cawan kamu letak je garam tu dekat dalam tu. Tapi benda tu kena terbuka lah. Dia mesti kena terbuka. Janganlah kamu dah letak mangkuk, lepas tu kamu letak garam, lepas tu kamu pergi tutup. Tak boleh lah, gelombang tu tak sampai. Okey, pun boleh juga. Tapi dia lebih pada rasa, dia akan rasa gerak tu cepat. Macam dia tak kena ataupun ada orang cuba nak sihir kamu, benda cepat-cepat lah minum air tawar. Ataupun bila kamu dah terkena benda cepat-cepat potong limau, mandi limau. Okey, buat je kaedah macam tu. Okey guys, jumpa lagi semua. Okey, doakan, mana tahu dalam masa terdekat ni kita akan buat pemberian duit raya ke apa ke. Kita dah standby. Mungkin dalam 3-40 ribu saya dah standby untuk pemberian duit raya. Cuma saya tak tahu sempat ke tak sempat untuk saya buat pemberian duit raya ni. Saya masih berbincang, saya tengoklah mamu cakap macam mana apa semua. Okey, kalau tak ada juga mungkin kita akan bagi pada orang-orang yang memerlukan lah. Saya tengok siapa buat live ke apa dalam kesusahan ke, saya akan bagilah harimau ke biawak ke lembu ke, supaya dapat kita kongsikan pada masyarakat. Okey, jumpa lagi semua. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.